Okay, cikgu akan share screen. Lepas tu kalau ada masalah apa-apa ke, bagi tahu saya nampak atau tak nampak. Boleh? Okay, cikgu share modul dulu. Okay, nampak tak modul ni? Nampak. Nampak Okay, ini modul. Cikgu akan share satu lagi iaitu cikgu akan recall sikit pasal nota. So nampak tak nota ni? Nampak tak nota? Tak. Tak nampak Sekejap. Sekejap ya, saya adjust sikit. Sekejap cikgu share nota dulu. Untuk kita recall lah sikit. Okey, sebelum tu sambil-sambil saya share screen ni, saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum mengenali. Cikgu Fatin Noraina binti Abu Bakar. Saya adalah guru matematik dari SMA Al-Falah. Boleh panggil saya Cikgu Fatin. Dan ada beberapa sekolah yang adalah saya datang sekolah dia untuk bagi talk, ceramah semua. Jadi salam perkenalan, kita jumpa lagi Jadi malam ni cikgu akan ambil alih tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi cikgu nak tanya untuk nota ni nampak tak? Nampak tak nota dulu? Nampak. Okey. Cikgu ini bukan nota saya lah. Saya ambil sikit nota ringkas. Tapi cikgu ada kaedah juga untuk untuk awak lebih mudah faham ke ataupun recall balik. Jadi cikgu akan go through terutamanya dari segi simbol lah Okay, jadi cikgu akan tulis sikit nota yang cikgu biasa gunalah kat sekolah tu. Kalau awak rasa nota dari cikgu ni membantu, jadi cikgu persilakanlah untuk pakai. Jadi cikgu akan tulis dulu sikit nota ni. Jadi kita akan go through apa nota-nota ataupun benda-benda penting yang boleh pakai untuk tajuk ketaksamaan linear. Okay, jelas tak tulisan saya? Jelas. Jelas Takut ada yang guna phone kan, kecil kan. Boleh tahu Nanti beritahu je dekat message tu. Okay. Untuk nota ketaksamaan linear, apa yang penting yang cikgu nak ingatkan lah dari segi pertama, dari segi melorek tu lah. Okay, biasalah kita akan pakai ada dua paksi. Paksi X dan paksi Y. Okay, jadi untuk lorekan tu, jika awak diberi garisan tu adalah garisan yang menentu paksi X. Contohlah kalau kat sini 2 ke so X sama dengan 2 lah kan. Jadi kalau di sebelah kanan kita biasakan diri dengan apa? Lebih besar. Ingat kalau garis yang menegak macam ni, kanan lebih besar lah, kiri lebih kecil lah. Ataupun kurang lah macam tu. Jadi ingat kalau garis tegak ke garis apa, ni lorekan lebih besar, belah kiri adalah lorekan lebih kecil. Contoh Tapi kalau melibatkan paksi yang awak akan kena paksi Y. Maksudnya nilai Y lah. Cikgu ada X, cikgu ada Y. Okay, katakanlah cikgu ambil nilai satu garisan tu dia sentuh dekat paksi Y. So kalau garisan ni 3. So ini adalah sebenarnya nilai Y sama dengan 3 lah. Cikgu harap bila dah nak periksa ni benda macam ni jangan keliru lagi Jadi bila melibatkan garisan macam ni, kita melibatkan atas garis kan, atas dengan bawah. Betul tak? Okay. Jika di atas, ingat atas akan lebih besar lah atau lebih Di bawah ni kita akan kata dia kurang lah. Positif, negatif macam tu. So awak kalau dalam periksa kayak gini boleh nak imagine garisan ni, biasanya garisan straight, mengufuk ke, mencancang ke, awak lebih faham. Kalau melibatkan garisan tu, ada kecerunan. Ini macam melibatkan tajuk garis lurus sikit lah. Okay, kita ada paksi X, kita ada paksi Y. Lepas tu kita ada garisan yang sengit. Okay, macam ni lah contohnya. Bila sengit bermaksud ada cerun lah. Sengit macam mana pun, sikit ke, besar ke sengit tu, ada kecerunan. Bila ada kecerunan, awak ingat macam ni lah, atas garis, kalau tak nak imagine sangat, atas garis lebih besar, bawah garis kurang, gitu. Ingat atas garis, bawah garis. Macam itulah istilahnya. Tapi tak adalah dia kata dalam periksa KG penggunaan atas dan bawah tu kan. Tapi cara nak ingat dengan mudah lah dari segi lorekan.
Okey, ada juga istilah. Ni istilah-istilah yang kadang-kadang kita keliru dengan istilah tersebut. Ini nota untuk istilah tu lah ataupun terms dia lah. Dalam bahasa Inggeris ni terms Okey, yang pertama kalau awak biasa jumpa lah terms kurang. Contohlah kita biasa dengan perkataan kurang dengan simbol kurang macam ni kan. Betul tak? Okey. Kalau soalan tu menambah perkataan tak, tidak. Jelas ke yang open mic tu? Anda tanya cikgu ke? Okay, tidak kurang ke dia guna ayat tidak? Bila dia menggunakan ayat tidak, okay, cara cikgu lah cara cikgu, takut dalam periksa KK bila awak panik, awak tak ingat. Cara cikgu awak ingat macam ni, okay, kurang macam ni. Bila tidak kurang, maksudnya ada menambah perkataan tidak di depan, terbalikkan kurang. Jadi lebih besar sama dengan. Boleh tak off mic dulu kalau nak tanya boleh je message Okay, jadi kalau penggunaan tidak kurang tu lebih besar sama dengan. Kalau dia kata tidak kurang daripada istilah dia lah. Okey, kalau kita biasa dengar lebih, kita biasa dengar perkataan lebih ni senang nak faham kan. Kita biasa dengar kalau kita nak buat simbol lebih, kita buat lebih lah kan. Lebih macam ni. Tetapi bila cikgu tambah perkataan tidak lebih, kita biasa guna kan, tidak lebih. Okay, bila tidak lebih, cikgu punya teknik nak suruh awak cepat ingat adalah simbol lebih tu awak akan jadikan dia kurang sama dengan. Macam itulah cara nak recall dekat periksa nanti. Tu yang pertama. Yang kedua, kita biasa dengar perkataan selebih-lebihnya, betul? Okay, cikgu guna daripada perkataan lebih juga. Okay. Bila lebih, kita biasa dengar lebih lah kan. Tapi bila cikgu tambah je perkataan selebih-lebihnya. Biasa kan kita guna ayat tu kan. Selebih-lebihnya. Ni cikgu tak tulis lah selebih. Maksudnya tambah depan dia se. So awak terus terbalikkan dia jadi kurang sama dengan. Maksudnya yang cikgu tulis yang dekat ujung ni betul lah ni penggunaan dia Okey. Kalau kita biasa dengar perkataan kurang juga. Okey, kita biasa guna perkataan kurang macam ni lah kan. Kurang kan. Tapi bila ada je perkataan se kat depan. Kita akan jadikan dia apa? Terbalik terus. Sekurang-kurangnya lah maksudnya. Okey, jadi dua benda ni dua aspek. Ada satu lagi, kita biasa dengar perkataan maksimum minimum. Betul? Kadang-kadang kita cepat faham. Nanti bila dalam periksa dia tambah dengan panik tu, takutnya jadi tak ingat. Jadi macam ni, maksimum biasa dikenali dengan kita macam positif lah. Betul? Maksimum. Awak ingat macam ni, maksimum positif lebih besar tapi nak tulis dia sebenarnya kurang sama dengan. Maksudnya paling maksimum. Maksimum bilangan apa? Nanti kita buat latihan sekejap lagi. Satu lagi adalah minimum. Minimum kita familiar dengan kurang, betul? Tapi untuk tajuk ini, untuk penggunaan dalam tajuk ini adalah sebenarnya lebih besar sama dengan. Ini cara kita nak cepat. Maksudnya tak payah nak memberatkan otak kita untuk hafal. Nanti tengah jalan lagi dewan periksa, langgarlah pintu ke, kayu ke, tiba-tiba jadi terbalik. Tak payah. Jadi tak payah nak hafal sampai gitulah. Jadi fahamkan istilah ni sahaja. Okey? Okey, jom kita buat soalan. Boleh? Jadi okey notes ni kalau berguna screenshot, nanti bolehlah try buat sendiri. Okey Okay, cikgu pergi soalan. Nampak tak modul ni? Modul pecutan A+ ketaksamaan linear. Ada gambar kereta tu. Boleh? Kalau ikut trademark kat sini, go ahead sampai habis rank 30 hari. Kita tak 30 hari. Kita rasanya 3 hari je lagi kita nak periksa ni kan. Betul? Hari ni hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Betul, 3 hari je lagi. Okey, jom semua orang buka soalan. Kalau tak sempat nak print, buka dalam bentuk ni lah. Dalam tab awak ke Cikgu tak adalah kata bincang semua. Tapi saya dah tengok semua soalan. Ada pelbagai jenis. Tapi ada yang awak boleh buat sendirilah. Lepas cikgu terang tu. Okey, jom kita tengok soalan pertama dulu. SBP. Okey, kita tengok soalan SBP. Soalan SBP pasal tajuk ketaksamaan linear kita baca macam biasa, baca dulu soalan. Cikgu tak nampak. Tak nampak skrin
Okey, sekejap. Sekejap abang. Sekejap ya. Cikgu kena stop yang tadi dulu Okey, sekejap. Minta maaf. Okey. Sekejap nampak tak? Nampak tak soalan? Nampak. Nampak Okey. Abang dari sekolah mana bang? Bagus abang alert. Hafalah ke? MC. SID. Macam kenal je. Okey, jom kita pergi. Rajah 1 menunjukkan rantau berlorek yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Maknanya dia dah lorek untuk awak. Cuma dia bagi beberapa garisan lah kalau perasan ada sempadan-sempadan lorekan tu. Dia kata nyatakan semua ketaksamaan. Okey, dia kata nyatakan semua ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek. Sekejap kenapa cikgu punya pen ni? Janganlah buat masalah. Sekejap iaitu nyatakan semua ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan. Sekejap ya anak murid. Janganlah blank sekejap Cikgu standby dah ni bateri. Kok-koklah pen saya ni hang. Okey, nampak tak skrin? Nampak Okey, kita pergi yang pertama. Okey, kita nak pilih yang mana satu untuk tulis tu terpulang. Sekejap, kenapa ni? Terpulang. Sebabnya dia tak kisah berapa awak bagi yang mana jawapan dulu. Tapi teknik dia cikgu harap teknik ni kalau berguna, bergunalah Okey, yang pertama dulu. Kita pergi yang mana ada. Hello. Adik. Hello, dengar tak ni? Dengar. Macam kau nak telefon cikgu je. Okey. Okey tak? Okey cikgu. Okey cikgu. Jangan panik. Saya pun jadi panik kalau awak macam tiba-tiba tak dapat. Okey. Soalan 1 baru ni. Sekejap Okey, soalan 1. Kalau dia nak ketaksamaan, berapa ketaksamaan, kita tengok garisan yang mendaftar dululah. Yang senang dululah. Cuba tengok garisan putus-putus ni. Okey, garisan putus-putus ni, dia adalah paksi Y sebenarnya. Bila dia paksi Y, dia menyentuh paksi Y dengan titik kalau perasan bawah kosong ni negatif kan. So sebenarnya sini adalah Y sama dengan negatif 3. Betul? Kan? Tapi oleh kerana dia nak ketaksamaan ni adalah tak sama. Dia nak simbol lebih besar, sama dengan ke, kurang ke. Okay, cuba awak tengok lorekan dia adalah di atas garisan itu. So, apa jawapan kita tulis? Y, apa? Y lebih besar sama dengan apa? Negatif. Ada sama dengan tak ni? Tidak ada. Sebab garis putus-putus kita akan tulis dengan simbol tidak ada sama dengan lah. Okey. Lepas tu kita pergi yang kedua pula. Okey, ni yang pertama awak. Okey, yang kedua garisan ini. Okey, bila garisan ini kita nampak dia menyentuh ataupun dia lalu dekat asalan kosong-kosong. Okey, kalau awak terbiasa dengan soalan kalau melalui asalan, dia sebenarnya adalah Y sama dengan X lah. Kalau lalu kat kosong-kosong tak payah nak buat Y sama dengan M campur C. Memang dia Y sama dengan X. Lepas tu tengok, bila loreknya di mana? Loreknya adalah di bawah garisan itu. So bila di bawah garisan itu, kita akan tulis Y. Di garisan penuh kan? Padu lah kan? Y sama dengan, Y kurang sama dengan X. Dua dah kita dapat. Untuk yang ketiga pula, okey, kalau awak perasan tidak ada jalan mudah. Tapi sebenarnya kalau faham dari segi kecerunan, okey, cikgu buat warna lain okey, awak tengok sini adalah dia kena dekat paksi Y 5. So X dia adalah kosong. Tulis dulu 0,5. Sini dia kena dekat paksi X 8. So nilai Y dia kosong lah. So kita boleh tulis koordinat dia 8, 0. Okey. Jadi untuk kita agak kecerunan dia, kecerunan kan Y2 tolak Y1 kan. Sebenarnya tak payah nak tulis sampai formula tu. Awak terus je buat tengok 5 tolak 0, 5. Tulis sini sikit. Okey, 5. Lepas tu 0 tolak 8. 0 tolak 8 tu kena hati-hati sebab dia negatif. So simbol negatif ni mesti berada di atas atau di tengah. Jangan di bawah. Jadi kecerunan dia negatif 5/8. So kita kena ingat Y sama dengan MX campur C tu. Jadi awak masukkan Y sama dengan negatif 5/8
X. Ingat, mesti ada X sebab ni nilai M. Kecurunan ni X. Tambah C. C ni pun cikgu tak mau ajar awak teknik ganti nilai dah. Awak tengok kat sini Pak. Dekat garisan ni dia sentuh nombor 5 ni dekat Pak CY. So maknanya ini adalah pintasan Y. Dia macam relate sikit dengan tajuk ini. Jadi terus je masuk nilai Y sama dengan negatif 5/8X tambah 5. Okey, sebab dia tak, bukan tajuk garis lurus ni, hanya ketaksamaan. Jadi kita nak ni je sebenarnya. Okey, bila kita nak benda tu, kita tengok lorekan tu di bawah garisan dia kan. So Y apa? Kurang sama dengan negatif 5/8X tambah 5. So cukuplah 3. 1, 2. Yang ni cikgu rasa ada satu lagi kita tertinggal. Sebab tu markah dia 4. Agak-agaknya kat mana satu lagi kita tertinggal tu. Kita selalu lupa pada paksi X sama dengan kosong, garis X sama dengan kosong atau Y sama dengan kosong. So sini cikgu nak tanya, agak-agak X kosong ke Y kosong yang kita tertinggal? Kita tengok. Kalau cikgu ambil nilai X kosong paksi ni, biasanya X kosong adalah di paksi inilah. Nampak tak macam dia sempadan? Kalau cikgu ambil nilai Y kosong adalah paksi X, tak boleh sebab terkena kat garis loret tu. So sini sebenarnya adalah sempadan yang seterusnya adalah X sama dengan kosong. Okay, paksi Y ni adalah sebenarnya X sama dengan kosong. Tapi bila kita nak buat ketaksamaan dia, kita tengok lorekan dia garisan dia macam ni. Lorekan di sebelah kanan dia. So bila sebelah kanan, X lebih besar sama dengan kosong. So kita masukkan kat ruang jawapan. Apa tu? Nak tanya apa tu? So kita jangan lupa pada X lebih besar sama dengan kosong. So cikgu galakkanlah. Kalau tajuk hanya untuk nyatakan macam ni, tengok markah. Kalau markah 3, maksudnya memang 3 lah ketaksamaan yang awak kena bagi. Okay? Jangan sampai hilang markah lah Okay, ini basic nombor 1. So beres. So kita pergi soalan. Okay, Terengganu ni cikgu hold lah. Awak buat boleh. Sebab kita dah biasa kan. Kita pergi soalan yang negeri lain. Okay, jom. Kita pergi soalan 3. Okay, Kelantan. Soalan Kelantan Soalan ni dia macam ni kan. Soalan kat sini, belah kanan ni dia punya soalan Detail dia kat sebelah kiri. Okey, kita baca dulu soalan. Pada suatu hujung minggu, Rosuli telah membantu ibunya menjual makanan di kedai bakery milik keluarga mereka. Okey, dia telah menjual X keping sandwich Perancis. Sandwich Perancis ni. Okey, tajuk ni sangat penting untuk awak tahu diguna X tu untuk apa. So, cikgu sangat galakkan awak highlight juga X tu. Kejap. Cikgu punya pen ni dia buat highlight pula ni. Jangan gitu. Sekejap Okay, kita baca dulu. Telah menjual X keping sandwich Perancis dan Y keping sandwich Latin. Maksudnya perasan ada 2 pun boleh ubah. X, Y. Itu penting. Okay. Lepas tu jadual 2 menunjukkan maklumat tentang jualannya pada hari Sabtu. Okay. Biasanya maklumat ni lah yang kita nak buat ketaksamaan tu. Okay. Okay, jom kita tengok. Cikgu besarkan sikit. Dia kata yang pertama, dia kata jumlah. Okay, bulatkan perkataan jumlah tu. Biasanya jumlah ni memang kena tambah lah kan. Okay, jumlah. Jumlah bilangan keping sandwich Perancis dan sandwich Latin yang dijual lebih besar daripada 40 keping. Okay. So bila jumlah, awak kena tambah. Sekejap anak murid. Okay, tambah ni. Jadi sandwich Perancis ni adalah apa tadi? X kan? Sekejap kenapa hilang ni? Itulah bila ramai join dia jadi macam hang gitu Okey, sekejap Okey, jadi jumlah bilangan sandwich Perancis ni awak buat X tambah Y. Okey, yang penting kat sini lebih besar ni, perkataan lebih besar. Okey, perkataan lebih besar ni. Bila lebih besar memberi maksud apa? Lebih besar tidak ada sama dengan lah. Maksudnya lebih besar daripada 40. So awak tulis dulu X tambah Y. Cikgu punya ni masalah ni. Sekejap dia tengah hang. Awak tulis X tambah Y lebih besar 40. Okey, nombor 2 pula. Nanti bila dah okey cikgu tulis mula Okey, nombor 2 pula tengok. Bilangan keping sandwich Perancis. So kena tahu dulu sandwich Perancis tu huruf X. Okey.
dijual selebih-lebihnya. Okey, ingat teknik cikgu ajar tadi. Selebih-lebihnya lebih besar. Tapi oleh kerana ada se kat depan, dia jadi apa? Kurang sama dengan. Okey? Dia jadi hilang saya punya pen ni. Okey, jadi awak buat X kurang sama dengan 35. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bilangan maksimum sandwich Latin yang dijual adalah 40 keping. Maksudnya, sandwich Latin ni adalah apa? Y. Betul? Jadi Y bilangan maksimum. Ingat maksimum dikenali dengan kita biasanya lebih besar. Tapi bila disebut bilangan maksimum awak kena tulis dia Y kurang sama dengan 40. Sekejap cikgu kena fikir macam apa pen saya ni ngaju. Okey. Okey, jadi kita dapat 3 ketaksamaan. So ketaksamaan pertama cikgu ulang. Awak catat dulu. X tambah Y lebih besar 40. Alah, kenapa pen cikgu ni? Okey, yang kedua tu awak tulis Perancis. Cikgu. Yang kedua tu, yep. Cikgu. Oh cikgu. Ya. Ada orang tak nampak lah cikgu. Tak nampak? Ya cikgu. Sekejap. Cikgu, ada apa cikgu? Sekejap, saya cek balik. Kenapa tak dapat? Jam tulisan tak apa. Sekejap saya stop presenting dulu. Jangan main-main. Kita nak buat 3 hari ni. Jangan main-main. Sekejap Sam. Sekejap cikgu share balik. Biasalah bila dah ramai masuk ni, dia jadi macam hang. Betul tak? Dia jadi macam kena hack gitu. Okey, cuba tengok. Nampak tak soalan? Nampak tak soalan? Okey, nampak dah cikgu. Nampak soalan? Nampak. Okey. Saya rasa sebab ramai ni. Sebab biasanya kalau cikgu buat dengan hafalan pun yang 100 lebih. Okey lagi, ni 190 lebih kat 200 orang. Alamak, saya punya pen pun jadi mengajuk. Ya Jadi jumlah bilangan keping sandwich Perancis dan sandwich Latin tu. Sekejap cikgu tutup dulu sekejap boleh? Kenapa masalah ni? Sekejap saya buka balik Saya buka balik saya punya slide. Lalu makan lu, minum. Oh sedapnya roti dia. Sekejap saya buka dulu. Sambil-sambil hujan ni awak minum kopi ya. Okey. Okey, cikgu share screen semula Minta maaf technical issue ni banyak ni. Sebabnya satu hujan, satu sebab ramai je rasa. Okey, jom. Kita semula. Nampak tak cikgu punya soalan? Nampak. Okey, jom kita pergi buat. Soalan kedua dia kata dia suruh awak buat. Okey, kita buat dulu kita punya ketaksamaan. Sekejap Cikgu tak tahulah kenapa malam ni. Tadi boleh ada je. Okey, sekejap saya tulis mula. X tambah Y lebih besar 40. Ni kena betul sebelum melukis graf, ni kena betul dulu. X kurang sama dengan 35. Okay, yang ni Y kurang sama dengan 40. Kat sini kan cikgu nak awak hati-hati baca soalan tu. Kalau kat sini dia punya power word dia maksimum. Kalau sini power word dia yang mengelirukan kita selebih-lebihnya. Kalau kat sini lebih besar. Ingat lebih besar tak ada sama dengan Okay, kita pergi kat graf dia tu. Bila kita tengok graf, ingat pesan cikgu. Kalau X tambah Y 40 ni sangat senang. Awak tak payah buat jadual nilai. Awak buat je pangkah kat 40 Y. Awak pangkah kat 40 X. Lepas tu awak ambil pembaris. Cikgu galakkanlah sebab ni garis putus-putus kan. Saya galakkan awak lebihkan sikit putus-putus tu. Minta maaf cikgu guna freehand. Awak nanti guna pembaris boleh? Sebab saya takut hang ni. Sorry. Saya takut hang kalau saya keluarkan pembaris ni. Okey. Awak buat garis ni, garisan putus-putus ni sampai kena 41 lagi tu. Tapi lebihkan sikit. Sebab kita nak menunjukkan kita buat putus-putus lah. Okey. Dan kalau boleh label lah. X tambah Y sama dengan 40. Ingat, kalau kita melabel graf, kita akan tulis sama dengan tau. Sebab garisan ni adalah sama dengan. Okey. Sebab dia persamaan garis. Tapi, sebab apa ada simbol lebih besar ni? Sebab nak menunjukkan kita lorek nanti. Okey. Kedua pula. Ni dah beres. Yang kedua, kita pergi dekat X 35. Sebenarnya kita melabel X sama dengan 35. Okay, kita pergi cari 35 mana. Ni 30, ni 35. Okey, dia dah buat untuk awak.
Okay. Sama juga dengan Y sama dengan 40. Kalau nak label kat sini pun comel. Label X sama dengan 35. Sini Y sama dengan 40. Okay. Tapi untuk awak nanti dalam peperiksaan SPM, selalunya grid macam ni atau graf dia akan buat line colour. Tak macam kertas soalan periksa biasa lah. Okey, lepas tu tekniknya lah. Okey. Teknik untuk melorek ni pelbagai cikgu ajar. Tapi cikgu spesen cikgu ajar teknik berlawanan. Tapi teknik berlawanan ni sebenarnya membolehkan, bukanlah membolehkan, menjadikan jawapan kita tu memang confirm betul. Tapi dia memerlukan sikit awak kena conteng kat tepi. Apa maksud conteng kat tepi? Contohnya macam ni lah. Tepi soalan tu ataupun ruang kosong kat soalan tu awak buat sikit gambaran macam ini. Okey, contohnya cikgu buat dua teknik malam ni. Teknik berlawanan dengan teknik lorek sikit. Okey, ni teknik berlawanan dulu. Okey, cikgu lukis balik gambaran macam gambar ni. Dengan garis putus-putus lah saya lukis. Okey, saya lukis gambaran tu. Okey, saya besarkan sikit. Okey, sekejap Malam ni dia kena bergaluh tahu. Bimbang tak hang. Kalau saya slow sangat beritahu. Nanti cikgu lajukan sikit. Okey, awal-awal ni saya slow mo dulu Okey, teknik berlawanan cikgu ni macam ni lah. Katakanlah. Okey, garisan ini kita nak jadikan dia lebih besar lorek. Okey, bila lebih besar, kita belajar selama ni kita akan lorek di atas garis kan. Betul? Okey, lebih besar kan. Tapi kita conteng bawah garis. Conteng. Conteng ni maknanya bukan jawapan betul lah. Lawan daripada teori. Okey, ada sebab cikgu buat kaedah ini. Awak tengok kalau awak rasa sesuai awak guna. Okey, kita pergi yang ni pula. Y sama dengan 40. Okey, kita nak lorek sebenarnya kurang sama dengan. Kurang maknanya bawah garis ni kan. Tapi saya conteng lawan atas garis. Saya conteng atas garis. Okey, satu lagi X block. Ni garisan ni. Okey, garisan ni X35 sepatutnya kurang. Kurang maknanya sebelah kiri sepatutnya kita lorek. Tapi kita conteng. Kaedah berlawanan inilah kita conteng kanan. Jadi awak akan perasan akan tertinggal satu kawasan yang putih. Inilah jawapan yang betul. Jadi dalam periksa KG dia tak mau tengok teknik-teknik awak guna tu. Dia nak tengok awak lorek betul atau salah. Jadi kalau awak perasan kawasan ini. Lorekan lah yang awak kena lorek molek. Comel gitu. Jangan warna. Lorek. Lorek tu biar sekata lah. Maksud cikgu bukan kena ukur lah, agak-agak lah sekata kita lorek tu. Jadi sampai di sini sahaja dia lorek. Sebab kalau guna teknik bertindan, semua lorek ikut betul, kita akan perasan kita tak jumpa kawasan mana yang lorek tiga-tiga. Sebab dalam periksa, kita tak boleh bawa pensel warna-warna kan. Okey, ni teknik cikgu lah. Kalau rasa boleh guna, guna. Okey, lepas tu, dia dah suruh buat graf, dia dah suruh lorek. Okey, ini je lah jawapan dia. Okey, ni teknik berlawanan lah. Teknik berlawanan ni macam cikgu conteng ni, cikgu conteng kat kertas lain lah ataupun di tepi soalan tu. Dengan pensel je. Tapi yang betul-betul jawapan di tempat jawapan tu. Okey, beres soalan yang ketiga. Kita pergi soalan keempat. Nanti cikgu akan buat juga teknik yang lorek sikit. Kita buat teknik berlawanan dulu. Okey, kita pergi soalan nombor 4. Soalan Selangor. Soalan ni kita buat lah. Saya cek dulu. Soalan ni pasal apa? Dia kata rajah 5 menunjukkan satu sistem ketaksamaan. Ni macam soalan tadi yang nombor 1. Dia hanya nak tengok tuliskan 3 ketaksamaan. Cuba awak tengok markah. Dia nak 3, so 3. So confirm lah 3 ketaksamaan awak kena tulis. Tapi jangan tulis di gambar ni. Tulis dekat ruang jawapan. Jadi kita tengok. Teknik kalau cikgu lah. Cikgu kan pergi garis mendata dulu. Okay, awak perasan tak dia sentuh Pak CY dekat 6. Dan garis dia garis putus-putus. Kalau awak perasan kalau putus-putus kan dia akan buat lebih sikit. Dia tak akan buat betul-betul sampai sini je. Dia akan buat lebih supaya pemeriksa nampak awak buat garisan tu putus-putus. Okay. Jadi garisan ini adalah Y sama dengan 6. Garis ni memang Y sama dengan 6. Dia tak ada kecerunan kan. Dia sentuh Pak CY. Memanglah Y. Okay. Cuma kenapa kita kena buat ketaksamaan? Sebab dia ada lorekan di bawah garis. So ketaksamaan dia adalah Y kurang. Sebab apa tak ada sama dengan? Sebab garis putus. Okay, satu dah dapat. Satu markah. Okay, yang kedua, kita ada 2 garisan kecerunan ni. Okay.
Cikgu nak awak pilih yang awak, kalau awak tengok garis tu dia sentuh nombor sama. Dekat Y4, dekat X pun 4. Kalau sentuh nombor sama, confirm lah X tambah Y sama dengan 4. Buat dulu sama dengan. Okay. Lepas tu, barulah awak tukar dia jadi apa? Ketaksamaan lah. Cikgu sangat galakkan yang kalau ketaksamaan ni, awak jadikan Y tu perkara rumus. Sebab dia memang daripada garis lurus. Tengok cikgu ubah. Y cikgu kekalkan, X cikgu bagi sebelah sana, dia akan jadi tolak. So, garisan ni dilorek sebelah atas garis ni. Dan garisan dia padu. So, Y lebih besar sama dengan 4 tolak X. Inilah jawapan dia. Ni. Okay, 2. Yang ketiga. Yang ketiga ni, kita tengok dia sentuh ni 2, sini negatif 2. Yang ni kalau awak tak boleh nak imagine nak buat macam mana ataupun biasanya dia bagi. Nampak tak dia bagi tu? Awak kena guna Y sama dengan M macam C lah. Tapi kalau dia bagi macam ni, advantage untuk awak. So untuk garisan ini, padu dan juga dilorek di atas garis. So awak akan dapat Y lebih besar sama dengan X tambah 2. Okay, ni yang ketiga. So 3 markah confirm. Maksud kata senang tajuk ni kalau kita faham. 3 markah rantangan confirm. Ada soalan tu bukan main panjang lagi pengiraan. Tapi tak dapat 3 markah sama dengan tajuk ini. Okay? Jadi cikgu harap awak skor. Soalan yang pertama nyatakan ke, tuliskan ke, skor. Okay, B pula. Daripada graf, yang ni pelajar suka tinggal. Sebenarnya senang. Daripada graf yang di atas ni, nyatakan julat. Bila sebut julat ni, mesti jawapan dia tidak ada jawapan satu. Dia mesti banyak jawapan. Ataupun dia ada range lah. Dalam bahasa Inggeris ni range. Awak kan suka. Kalau bahasa Inggeris awak cepat faham kot. Gitu. Okay, jom kita tengok. Nyatakan julat bagi X. Dia nak X jika Y 4. Yang ni selalunya, okay cikgu padam selalunya dia akan guna lorekan tu. Maksudnya bila nilai Y 4, nilai X berapa memenuhi syarat lorekan tu. Jadi jom kita pergi dekat Y 4. Y4 kat sini. Okay, bila Y4 dia nak julat, maksudnya dia nak tahu nilai X tu. Bila nilai Y4 kat sini, dia akan ada 2 nilai. Awak nampak tak ni? Cikgu bulat 2 ni. Sebab apa sini dengan sini? Sebab sini pun nilai Y4, sini pun nilai Y4 tetapi nilai X dia berbeza. Kalau cikgu turunkan ke bawah ni, awak akan perasan nilai X dia akan kosong. Kalau cikgu turunkan lagi satu ni, nilai X dia akan jadi apa? 2. So, julat sangat senang. Awak letak je X tengah ni. Lepas tu, awak buat kurang sama dengan 2, lebih besar sama dengan kosong. Tengok cikgu buat. Ni kosong, ni 2. Dan kenapa saya guna sama dengan? Sebab sini adalah simbol garisan padu. Kalau sini putus-putus, confirm cikgu tak akan letak sama dengan. Okay, itu cara nak jawab soalan yang bawah tu. So, ini je lah. Kita mau tengok step. 1 markah sahaja. Okay. Okay, jom. Jelas Boleh faham tak? Ke saya laju ni? Boleh. Boleh, cikgu. Boleh faham you. Kalau saya buat sambil makan roti juga boleh kan? Sekejap saya minum air sekejap Okey. Nombor 5. Kedah. Ngatuk mata dah kan? Boleh lagi? Semangat? Boleh. Boleh, Yang tinggal daerah Kemaman ni kita bagi kasih gegar. Okay, anak-anak Kemaman Okay, jom kita tengok. Syawal Bakery Enterprise berhasrat mengeluarkan biskut keluaran terbarunya iaitu Nilam Sari dan Jejari Emas. Awak tahu tak, dia orang sahaja bagi nama yang agak klasik-klasik macam ni. Supaya awak membayangkan, biskut Nilam Sari lah. Biasanya memang gitulah. Jadi awak perasan tak ada 2 benda. Bila 2 benda melibatkan 2 pun boleh ubah. Biskut-biskut itu diisi dalam bekas. Ni tak apalah, pengenerangan sahaja. Supaya awak membayangkan makan biskut. Penghasilan biskut tersebut dalam sehari. Okey, inilah syarat-syarat dia. Okey, ni yang penting sebenarnya. Yang mula-mula tu tak penting. Okey, tengok dalam kotak. Okey, mula-mula kita kena tahu dulu apa yang diguna untuk X dengan Y. Katakanlah soalan tak bagi, awak kena sendiri define. Tapi cikgu rasa memang setakat ni dia bagi. Tengok diberi pemboleh ubah X mewakili Nilam Sari, macam nama lagu tu. Okey, Y dia mewakili apa tu? Jejari emas.
Ni pun nama lagu M. Nasir kot. Okey, jom kita tengok. Jadi, apa-apa yang ada perkataan Nilam Sari mesti X. Kalau rasa tak boleh silap, pergi cari dulu. Apa-apa yang melibatkan ada nama-nama, jejari emas, mesti Y. Ni mesti X. Gitu. Saya pun macam awak juga. Saya kadang-kadang silap juga. Jadi, cikgu tunjuk cara cikgu buat ni macam cikgu awak buat. Jom kita buat juga. Bilangan bekas biskut Nilam Sari kurang 250. Bila kurang 250 memberi maksud ada sama dengan tak? Cepat Ada. Ada tak sama dengan? Ada tak sama dengan tek yang sama dengan gitu? Ada tak? Tak ada. Dia kata kurang, dia tak kata mesti sama. Kan? Kurang maknanya tak boleh 250. Okey, jumlah. Apa cikgu kata pasal jumlah tadi? Kita kena apa? Tambah. Bukan tambah. Tambah. Pembesaran. Tambah itu. Gitu. Kena guna ayat standard jawab PCSPM ni. Tambah. Bila tambah, bekas biskut tidak melebihi 400. Awak perasan tak? Dia tak guna pun nama Nilam Sari. Dia tak guna pun nama jejari emas. Dia guna bekas biskut sahaja. Memberi maksud dua-dua. Jadi, X Nilam Sari mesti tambah dengan jejari emas dan tidak melebihi. Cikgu kata apa tadi kalau dah ingat dalam Excel? Awak ingat perkataan lebih. Apa cikgu kata kalau lebih? Lebih lah kan. Tapi bila ada perkataan tidak tu, dia akan jadi apa? Kurang sama dengan. Jadi kita akan tulis kurang sama dengan. Okay? Boleh ikut? Cara gitu? Kalau boleh ikut, follow. Okay, next. Nombor 3. Bilangan bekas biskut jejari emas melebihi. Melebihi bilangan bekas biskut Nilam Sari. Kalau awak tak faham, ikut je ayat dia ni. Y. Melebihi Nilam Sari selebih-lebihnya 200 bekas. Nilam Sari X. Maknanya nak khabar, kalau nak dapatkan nilai dia, dia lebih dapat 200 daripada Nilam Sari. Gitu. Tapi ini bukan yang ni yang penting. Selebih-lebihnya. Kadang-kadang ayat mengelirukan. Tengok. Cikgu pun macam tertipu sikit. Padahal yang ni. Selebih-lebihnya memberi maksud. Apa tadi cikgu kata? Lebih biasanya lebih besar tau. Tapi bila ada se kat depan dia jadi apa? Kurang sama. Kurang daripada. Kurang daripada. Okey lah tu. Faham lah tu. Betul je kat sini 1, 2, 3 markah doh. Tapi perasan tak dia akan cakap gini, selain daripada ni. Jadi awak jangan lupa dua benda ni. Dua benda ni wajib. Okey, jom tengok. Dia ada bagi graf dok kat kita. Jeng. Kita tengok ke bawah. Dia kata lukis dan lorek rantau. Sekejap cikgu tengok. Ingat awak pun jawapan tulis dekat kawasan orang kata apa, ruang jawapan. Dia kata lukis dan lorek. So sekarang perasan tak, graf ni dia dah tolong awak bagi skala. Jadi jangan reka skala sendiri, kena follow skala dia. Okay, kita buat dulu yang pertama. Kita buat garisan X 250. Okay, awak buatlah. Garis ni mesti putus-putus. Awak jangan buat macam cikgu, freehand macam ni, awak kena guna pembaris. Ingat, peksa Kak Gi, beli juga pembaris yang lebih daripada ya, kenapa? Tak nampak ke? Minta maaf cikgu macam ulat bulu ni cikgu. Okay. Awak jangan buat macam ni Awak kena guna garis pembaris. Okay, next. Ni yang pertama. Boleh je nak label. Awak label je kat atas. X sama dengan 250. Okay, next. X tambah Y. Jangan tulis X tambah Y kurang. Kurang tu nak lorek. Awak buat X tambah Y sama dengan 400. So, apa pesan cikgu kalau X tambah Y sama dengan 400? Awak terus pergi kat 400 tu. Untuk paksi Y, awak terus pergi 400 kat paksi X. Gitu. Lepas tu awak tengok, awak intai sikit. Garisan tu ada sama dengan tak? Ada. Garis lah. Mula saya ingat sikit. Minta maaf. Sekejap Okay. Okay, gitulah lebih kurangnya. Okay. Lepas tu, kalau rasa nak label lah sikit atas ni. Garisan mesti ada sama dengan. Ketaksamaan tu untuk lorekan. Okay, satu lagi. Kalau kita perasan, kita ada satu lagi. Tadi kita buat Y sama dengan 200 tambah X. Betul tak? Yang ni lah. Selalunya dalam peperiksaan SPM.
Dua benda ni macam senang kita dapat, tak payah buat jadual nilai. Dan ada soalan mungkin dah diselitkan satu untuk awak kena buat jadual nilai. Jadual nilai ni apa? Jadual ringkas je. Sebenarnya tak payah pun draw kena pembagi ataupun kena tulis dekat kertas ruang jawapan, tak perlu. Awak je conteng dekat kertas soalan awak atau kertas kotor je. Contoh yang macam ni cikgu galakkan awak ambil nilai X kosong. Bila X kosong, nilai Y jadi 200. Okey. Kalau cikgu ambil nilai Y kosong, dia akan jadi negatif pula kan. Bila kita tengok graf, tak ada pun negatif ni. Kena pilih nilai lain. Saya sangat galakkan awak pilih nilai. Tadi kita pilih kosong 200 kan. Pasal duduk depan. Cikgu sangat galakkan awak pilih lah hujung-hujung sikit supaya awak garis lagi. Ada pelajar tu dia suka ambil nilai kecil. Katakanlah sini, dia garis kontok sampai sini. Ni contoh lah cikgu tunjuk. Dia garis gitu. Sedangkan garisan ni sebenarnya boleh dipanjangkan. Jadi cikgu sangat galakkan untuk mengelakkan awak silap. Awak pilih je satu nilai lagi, X. Katakanlah cikgu ambil nilai X 300. 300. Kita try tulis 300. Okey, jadi 300 tambah 200 jadi apa? 500. Maksudnya kita intai dekat paksi Y ni boleh muat dah 500. Katakanlah soalan ni dia tak buat boleh 500 cikgu, atas ni kot. Boleh je. Tapi kalau rasa macam dok muat sampai hujung dah, kena kecilkan nilai ni lagi. Okey, so awak ambil nilai yang kecil lagi. Kita ada 300, kita ada 250. Boleh. Ambil 250. Bila 250 tambah 200 akan jadi 450. So awak pergi 250. Lepas awak temukan dengan 450. Macam tu. Lepas tu awak garis lah. Saya ingat buat cikgu. Cikgu duk saya ingat garisan saya ingat. Biasanya kita akan berhenti kat situ kan. Sebenarnya awak boleh je panjangkan. Panjangkan lagi. Awak pakai pembaris memang tepat. Jadi awak label lah sikit. Y sama dengan 200 tambah X. Lepas tu terpulang nak guna kaedah macam mana. Macam cikgu ajar tadi lah. Cikgu suka ajar awak guna kaedah berlawanan lah. Supaya nak mengelakkan silap. Tapi cikgu perasan ada je cikgu awak dia ajar kaedah yang betul kan. Teori dia. Teori dia macam ni. Okey, saya cubalah. Okey. Contohnya lah cikgu ambil satu garisan. Okey, ni dulu. X sama dengan 250. Kita nak lorek kurang kan. Dia pun coteng sikit kurang gitu. Contohlah dulu betul tak? Lepas tu Y sama dengan 200 tambah X yang ni. Okey, sepatutnya kita akan kurang juga kan. Okey, kurang. Maknanya mana yang ada 3 garis dalam satu lorek kawasan tu? Betul. Kurang. Sebab seperti cikgu tak suka kaedah ni, dia jadi macam alamak beliknya. Contohlah kita try dulu. Lagi pula X tambah Y 400. Okay, X tambah Y 400 tadi kurang juga bawah garis. Mana kawasan yang agak mengelirukan sikit kan? Betul tak? Agak mengelirukan sikit lah. Pandangan saya lah bila awak periksa kayak gini dengan nak lukisnya, nak loreknya. Tapi kalau nak selamat, okay, nak selamat, awak draw je draft kat tepi lah. Draw draft kat tepi. Awak buat lah ikut bentuk ni. Awak buat je ikut bentuk ni. Lepas tu awak buat garisan. Ni putus-putus lah sebenarnya. Okay. Lepas tu awak buat lorek awak sendiri dulu kat sini. Berlawanan lah tadi yang cikgu ajar tadi lah. Kalau awak sebenarnya ikut kaedah cikgu. Okay, kalau buat kaedah berlawanan ni dia akan nampak satu kawasan tu memang tepat. Okay, jadi kalau kita tengok garisan ini tadi 25 dia adalah kurang. So cikgu ajar akan lorek lawan. Kurang sepatutnya kiri kan, saya ajar conteng kanan. Macam itulah teknik tadi. Kalau yang ni pun Y sama dengan 200 tambah X ni pun sebenarnya kalau ikut kurang juga. Saya ajar conteng atas. Ni istilah dia conteng lah. Bukan lorek conteng. Okey, tinggal satu garisan lagi. X tambah Y 400 ni sepatutnya kurang. Sepatutnya bawah lah. Tapi saya ajar anak murid saya untuk conteng belah atas. Jadi kita akan dapati ada satu kawasan tu. Ni pun kena ni. Ada satu kawasan tu tak kena lorek. Ni. Inilah jawapan yang betul ni.
Jadi jawapan yang betul ni lah awak lorek betul-betul. Ambil pembaris. Kena guna pembaris Ambil pembaris, guna pensel. Jangan warna. Lorek Lorek senada. Jangan mula lorek gini, lepas tu lenguh lorek gini, tak boleh. Kena lorek senada. Kena guna pembaris ya anak murid semua. Jangan terlajak sampai ke sebelah. Gitu. Okay? Inilah maksudnya nak khabar kat awak akan dapat jawapan yang memang tepat. Okey, ada tak soalan lain? C ke? Ada tak soalan lain? Cuba tengok. Ada. C. C dia nak apa? Dia kata dengan menggunakan graf. Maksudnya kena guna graf. Kalau awak tak guna graf, awak congok tak boleh. Dengan menggunakan graf, cari bilangan maksimum bekas biskut jejari emas. Okey, jejari emas yang dikeluarkan jika bilangan biskut Nilam Sari. Okey, Nilam Sari X ke Y? Tolong cikgu. Nilam Sari X ke Y? Saja X tu. X. Bagus. X. Maksudnya X ni sama dengan 150. Awak pergi dekat graf awak cari nilai X 150. Okey, sini. Betul? Kan? Lepas tu dia kata bilangan maksimum Y lah. Maksudnya dia nak cari nilai Y. 150 ke 50 Sekejap. 150. Betul? Betul kan? Okay, jadi awak pergi dekat 150 ni, awak bawa garis ni, putul-putul dalam kawasan berlorek ni. Cikgu mungkin tak tepat sikit sebab cikgu dah lukis guna pembaris. So nilai Y dia awak pasang dah berapa ni? Inilah jejari emas. Jejari emas berapa? Berapa tu? Y sama dengan 250. Boleh Okey. Jom soalan seterusnya. Boleh ikut lagi ni. Kalau haus ke, ngatuk ke, pergi cari kudapan. Matematik memang kena, kalau nak buat maths, kena banyak minum air masak. Nak periksa ni, cikgu galakkan awak beli air yang banyak oksigen tu lah. Oksigen terlarut tu. Supaya tak ngantuk. Okay, boleh saya proceed nombor 6? Soalan banyak lagi ni. Boleh. Okay. Soalan Pahang. Okay, kita tengok soalan Pahang. Wanita mendapat tempahan X bungkus nasi ayam. Okay, ganda-ganda pun mesti ada 2 pun boleh ubah. Y bungkus nasi tomato. Kalau awak keliru, awak jadi ni. X nasi ayam. Tulis balik. Okay, kadang-kadang tulisan kita tu, kita akan alert. Okay, Y nasi tomato. Okay. Jadi ada syarat. Okay, bila tengok syarat, dia kata jumlah. Mesti tambah kan? Selebih-lebihnya. Apa simbol? Okay, ingat lebih biasanya lebih besar. Tapi bila ada se kat depan, kita akan jadi kurang. Jadi kita akan tulis dia X tambah Y kurang sama dengan 120. Soalan ni bagus ni. Sebab graf dia tak bagi skala. Kita cikgu ajar nanti. Okay, next. Bilangan minimum nasi ayam. Kita kena label dulu. Nasi ayam X. Minimum, ingat minimum kita biasa dengan kurang kan. Tapi untuk tajuk ni kita kena lawan. Jadi lebih besar sama dengan. Okay, 50 bungkus. So kita akan tulis dia X lebih besar sama dengan 50. Bilangan nasi tomato. Tomato apa? Wah, laporlah pula ya. Nasi tomato. Tidak kurang. Apa cikgu ajar tadi? Tidak kurang. Kalau nak guna teknik cikgu ajar lah. Cikgu ajar perkataan kurang kan? Betul. Perkataan kurang kita biasa dengan simbol apa? Kurang. Bila ada perkataan tidak kat depan, kita terbalikkan. Dia akan jadi lebih besar sama dengan. Okay? Jadi Y lebih besar sama dengan 20. Ni cikgu nak tulis kat ruang jawapan lah. Awak tolong tulis Boleh? Okay, kita dah dapat 3 markah. Okay, lepas tu dia kata untuk ceraian soalan ini, okay, menggunakan skala 2 cm kepada 20 unit pada kedua-dua pasti. Memberi maksud, kalau awak perasan kertas graf awak, dia dah buat comel dah. Ini dah 2 cm. Awak jangan diukur ambil membagi 2 cm. Jangan. Ni dah 2 cm. So kosong kena buat 20 tambah 20 lagi. Kena buat gitu. Kena ikut. Kena ada sengat ni. Ramai pelajar sekarang dia buat memang letak je nombor. Sengat tu dia tak buat. Nanti dia sengat makan mek awak. Jadi skala ni mesti dijelaskan. Lepas tu jangan biar kosong gitu.
garis anak murid. Awak kan selalu diberi jawapan yang ada garis, label. Kena rajin. Yang ini pun sama. 20, 40, 60, 80 dan so on lah. Berapa banyak nak buat tu terpulang. Okay, cikgu pandai ni Okay, ingat sengat dan garisan tepi ni wajib lah kita panggil. Bukan kuih wajib. Okay. Label lah Y. Sebab benda-benda ni menggambarkan awak faham apa keperluan satu graf. Mesti ada garis, mesti ada skala sengat tu. Cikgu panggil sengat ni. Okay, lepas tu buat. Bila buat, mulakan dengan garis yang straight dulu. Kita ada 3 tadi kan. Garis yang straight ni, yang pertama cikgu tengok X sama dengan 50. Pergi dekat paksi X, pergi dekat X sama dengan 50. Cikgu tak ada lah 50. Inilah kepentingannya awak kena faham. Bila ada 40, 60, di tengah-tengahnya 50. Tapi nak plot kat mana? Awak kena faham garisan ni ada 10. Skala ni beza dia 20. Dan ada 10 kotak. So, satu kotak bernilai berapa? Soalan cepu cemah malam ni. Cikgu ada 10 kotak kecil. Beza dia 20. So, satu kotak kecil tu berapa? 2 je. Bagus. Awak keling dengan cikgu awak Macam kelak ke? Okay. So, 2. Bila 2, jadi kita nak buat berapa tadi? 50 kan? Bila 50, 40 kena tambah lagi 10. Betul? So, maknanya cikgu kena tambah lagi 5 kecil. Betul? Cikgu pun kurang nampak tak cikgu besarkan. Kalau menanda pun macam ni, dia akan besarkan supaya tengok garisan yang awak plot tu adalah tepat. Awak tak boleh main tanda je lah. Bukan pemeriksa tua-tua. Tak boleh gitu-gitu. Memang tak boleh. Ini 50. 50 cikgu nak buat garisan padu. So awak kena garis guna pembaris. Malam ni saya tak boleh nak keluarkan pembaris. Cikgu takut hang. Okay, jadi 50 ni sampai mana cikgu? Sampai ke atas lagi lah. Okay, ni 50. Next, dia bagi tahu kat awak Y20. So awak pergi dekat Y20, ada dah nilai Y20. Garis penuh juga. So, garis je lah. Kalau rasa nak comel, label kat hujung. Yang penting satu lagi adalah X tambah Y tu. Ni, dia tulis balik. X tambah Y sama dengan 120. Macam mana kita nak buat garisan itu? Tips mudah, tak payah buat jadual nilai. Awak nampak X tambah Y je 120 je. Awak pergi dekat paksi Y 120, pangkah. Awak pergi kat paksi X 120, pangkah. Lepas tu awak pun tengok intai sikit. Ada sama dengan tak ke tak samaan dia? Ada. So, garis padu. Saya ingat juga. Sekejap. Garis. Dapat, siap. Dan cikgu sangat sukalah untuk label. Dah dapat A+, kena pastikan kita buat kerja tu sistematik. Biar pemeriksa tu faham. Kita macam mengandaikan pemeriksa tu macam cikgu sejarah menanda matematik contoh. Okay? Okay, jom kita lorek. Lorek tu kaedah tadi lah. Bila buat kaedah tadi tu cikgu akan dapati lorek di sini lah. Ubat kaedah tadi Cikgu nak ajar awak jawab soalan C. Tutup mic yang itu. Okey, soalan C tu. Kalau soalan C tu dia kata dia lain sikit ni. Dia kata Puan Hitam mendapat tempahan 70 bungkus nasi ayam. Okey, 70 bungkus nasi ayam dan 56 bungkus nasi tomato. Adakah tempahan tersebut memenuhi? Ni pelajar suka tinggal. Jangan risau, awak kena tengok. Okey, nasi ayam cikgu kata tadi huruf X. Jadi X sama dengan 70. Nasi tomato cikgu kata tadi Y. Y sama dengan 56. Memberi maksud cikgu kena cari koordinat ini dalam lorekan ini. So, kita pergi 70. Cikgu guna warna lain pen hitam. Okey, 70. Ni 70. Cikgu kena temukan dengan 56. Sini 50, separuh. 3.56. Ni kena hati-hati. Kena guna pembaris. Ni teliti punya orang. 56 maknanya berapa? 1, 42, 41, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Okey.
Okey, awak temukan dengan 70 tu. Oh, kita kena bertemu dia. Dia dah terpisah lama ni. Okey. Ada kat sini. Adakah dia duduk di dalam garisan itu? Kalau kita zoom, walaupun Cikgu Luki ni tak tepat nak guna pembaris, bila kita zoom, nampak di penampakan di situ dia duduk di luar lorekan. Ni, nampak? Jadi kalau dia tanya, adakah dalam matematik ni, awak kena jawab, tidak ke, ya ke. Jadi jawapan ni, adakah dia memenuhi syarat? Tidak. 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 Jawab tidak je. Matematik ni dah nak hurai. Saya rasa tidak mungkin, tak payah. Tidak je, dah dapat 1 markah. Dan bagi tahu sebab. Berikan justifikasi dalam mat ni, just bagi tahu kalau untuk soalan ini, titik itu di luar kawasan berlorek. Titik di luar kawasan lorek. Sebab bila memenuhi, dia akan duduk di dalam kawasan berlorek. Okay? Boleh? Jelas tak? Boleh. So, Boleh. satu untuk tidak, satu untuk justifikasi. Tak payahlah nak giwak anak panah tengok sini. Tak payah. Itu tak payah. Terus dia tulis tidak di luar, titik di luar kawasan berlorek. Cukup. Kalau cikgu buat cikgu dapat titik yang duduk dalam, katakanlah duduk dalam ni. Macam mana kita nak jawab soalan? Adakah memenuhi? Ya, jawab memenuhi. Ya. Tak payah tulis memenuhi tu bang. Jawab ya je. Ya. 1 markah. Markah kedua, titik berada di dalam kawasan berlorek. Ini contoh. Okey? Boleh tak? Boleh. Boleh. Boring dah boleh? Boleh. Nak dapat A mana ada boring je, nak dapat A mana ada boring. Wah, beres ha. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Sekejap saya scan dulu soalan ni. Okey, dia bagi dah garis. Cikgu bimbang kat soalan C tu lah. Kadang-kadang awak pergi tinggal. Kalau yang macam gini, soalan perak ni, soalan C dia ni 1 markah. Maknanya dia nak tahu je. Kalau nasi kerabu daging 20 set, awak check dulu. Nasi kerabu daging X ke Y. Okay? Boleh tak cikgu biarkan awak buat? Kena buat dengan cikgu yang ni. Kadang-kadang kita kena uji juga otak kita sebab dalam dewan periksa tu cikgu tidak ada di sisi anda. Gitu. Jadi kena sesekali uji. Betul tak cikgu ajar dia aku faham. Ingat perkataan jumlah, ingat perkataan selebih-lebihnya, ingat perkataan sekurang-kurangnya. Okey? Cuba buat. Perak ni cikgu serahkan kepada anda. Pergilah ke negeri Perak. Sekejap malam ni. Okay, lepas habis online kelas ni, uji. Ingat, uji diri. Sebab kalau kita selalu salin je, kita tak selalu uji, kita faham atau tidak. Budak lain ni, kemahiran menyalin memang TikTok. Okay. Pulau Pinang Pulau Pinang pun, sekejap saya tengok awak boleh buat juga ni. Sebab dah ada ni. Okay, cikgu serahkan Pulau Pinang dengan Perak. Utara ni saya bagi kat awak. Jangan risau, ada skema nanti. Tapi ada beberapa soalan yang skema dia salah sikit. Nanti cikgu bagi tahu. Okay, jom. Kita pergi Melaka dululah. Sebab Pulau Perak, Perlis, banjir kan. Kita singgah ke Melaka dulu. Boleh? Perak ni. Ganu pun nak banjir dah ni. Okay, jom kita tengok. Soalan Melaka. Nampak cikgu punya soalan? Kita besarkan sikit Cikgu Adam ingin mengadakan kelas tuition bagi murid yang akan mengambil SPM tahun 2025. Ini bukan Cikgu Adam ni, ini Cikgu Fatin ni tak? Okey, jom kita tengok. Selebih-lebihnya 20 orang murid akan didaftarkan. Ayat tu penting. Selebih-lebihnya 20 orang murid. Maknanya dalam pusat tuition dia tu dia nak 20 orang. Ingat pesan cikgu, kalau dalam periksa blank, tulis dulu perkataan lebih tu. Lebih, bahasanya gini kan. So, bila ada perkataan se tu, awak tukarlah dia jadi kurang sama dengan. Okay? Jadi, kita check dulu X, Y dia. Okay. Dia kata, beliau menetapkan bilangan murid lelaki. Perasan, mesti ada 2 benda. 2 pun boleh ubah. Dan bilangan murid perempuan ni, sekurang-kurangnya 2 kali.
Ayat tu penting. So cikgu nasihatkan awak baca molek kalau soalan ni baca molek garis. Awak jangan macam ni nak kata cikgu perasan bila belajar dengan cikgu garis. Bila dalam periksa macam segar-segar nak garis, nak bulat. Buat je lah. Dia tak akan tolak markah awaknya kat kertas soalan tu. So kita cuba buat, dia kata menggunakan X untuk lelaki. Kalau cikgu akan garis ni ataupun cikgu tulis balik lah X untuk L lelaki. Manusia kan mudah lupa. Y perempuan. Cikgu akan tulis YP. Supaya bila cikgu jeling balik, cikgu dah akan silap. Okay, so dia suruh tulis 2. Jadi kita tulis 2. Jom. So 2 soalan yang pertama kita ambil yang ni lah. Selebih-lebihnya 20 orang. Maknanya kita nak tulis ganda tu. Laki campur perempuan kurang sama dengan 20. Sebab kalau pusat tuition kan, kalau dia dah buat kursi 20 biji, tiba-tiba ada seorang tu student nak tumpang lah. Mesti duduk atas lantai, dah muat. Jadi dia nak ganda-ganda pun 20 orang sahaja. Okay. Next, yang kedua dia kata murid lelaki. Okay, murid lelaki adalah huruf X. Sekurang-kurangnya 2 kali murid perempuan. Maknanya 2 Y. 2 kali tu 2 darab lah. So, X sekurang-kurangnya, ingat kurang-kurang tapi lebih besar sama dengan 2Y. Sini kena hati-hati juga sebab dia punya perkara rumus adalah X. Tapi untuk menulis 2 ni dah betul. Okay, dia dapat 2 markah. Okay, next. Menggunakan skala 2 cm kepada 5 orang murid kepada 2 paksi. Maksudnya awak kena guna 0, 5. Ini macam R2 sikit dia punya graf ni. Macam pelik sikit kan. Tapi cikgu harap dalam periksa nanti awak jangan kotorkan kertas graf awak. Ready pencil. Pencil pun kena ready juga, pencil 2B semua tu. Tu untuk graf teknik dia. Jangan guna pensel mekanikal sahaja. Bawa juga pensel batang. Okay, tengok cikgu buat. Cikgu garis, cikgu label, cikgu letak sangat. Kena rajin. Ni pun sama. Okay, label mana sama lah. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Lepas tu garis. Garis tepi kena garis. Lepas tu simbol anak panah tu. Anak panah tu janganlah buat anak panah gelap. Anak panah buka je. Okay, lepas tu buat yang mendata dulu kalau ada mendata. Cek tak ada. Okay. Kita buat yang kita tahu dulu. Cikgu ajar tadi kalau nampak X tambah Y 20, terus plot dekat mana? Paksi X 20, paksi Y pun 20. Lepas tu jeling. Oh, ada sama dengan. Garis dia mesti padu. Garis. Nak buat lebih pun tak apa. Okay, lagi. Yang ni hati-hati sikit. Yang ni hati-hati. Selalunya kita akan jadikan dia Y tu perkara rumus. So kita tulis balik macam ni. So jadikan Y sahaja. So buang 2 tu akan jadi X per 2. Betul? So bila kita baca dari sini, lebih besar macam ni kan. Bila baca dari sini, dia terbalik sebenarnya. Kita akan baca Y kurang sama dengan X per 2. Jadi kita akan tulis sebenarnya Y kurang sama dengan X per 2. Sebab kita baca dari belah kanan. Okay. Memang kita kena selalu biasakan menulis Y sebagai perkara rumus. Jadi untuk yang ini, kalau awak ragu-ragu, cikgu galakkan awak buat jadual nilai lah. Okay, jadual nilai tu tak perlu nak comel-comel pun. Hanya awak yang faham. Awak contoh dekat ruang soalan. Contohlah. Kalau cikgu ambil nilai X kosong. Ada kan nilai X kosong ni? Okay, nilai X kosong. Kosong bagi 2 adalah kosong lah. Y pun kosong. Plot. Ingat pesan cikgu. Cikgu ada pelajar juga tanya. Cikgu berapa nak buat kalau buat jadual nilai ni? Berapa nilai? Sebenarnya untuk membina garisan. Macam awak belajar tadi dulu. Awak belajar tak titik-titik tu. Sambung titik. Sambung kan. Kan kita nak jadikan garis lurus kan. Kita sambung betul. Sebenarnya untuk menjadikan satu garis lurus. Cukup memadai ada 2 titik pun dah jadi garis lurus tau. Kecuali awak buat 1. Kita tak panggil garis lurus ni. Kita panggil tak lalat. Okay. Jadi ini adalah garis lurus. Jadi awak cari 2 nilai. Cikgu sangat galakkan awak cari nilai yang paling rendah 1. Besar sikit 1. Supaya garisan yang awak buat tu tak adalah cotek di situ. Memang cikgu perasan biasa pelajar kalau sampai situ ada garis. Tak semestinya.
Sebenarnya awak boleh garis straight sampai ke belakang. Tapi kena tepatlah nilai dulu. Sebab tu saya bagi tip, ambil nilai yang paling rendah satu, paling besar satu belakang. So cikgu nampak kat situ, paling besar kat situ untuk X 30. Saya pun gunalah 30. Jika cikgu nak dapatkan Y, 30 bahagi 2, cikgu dapat 15. Bila kita cikgu check dekat Pak Y, ada 15. So approve. Boleh guna. Jadi 30 temukan dengan 15. Pangkah. Lepas tu garis. Intai juga. Penuh padu ke putus-putus. Okay? Kalau tak ambil keliru, label balik. Y sama dengan X per 2. Kat sini adalah X tambah Y sama dengan 20. Sebenarnya tak wajib label. Tapi untuk mengelakkan kesilapan. Seterusnya, kita nak lorek. Lorek kaedah tadilah. Kalau cikgu akan buat mula-mula. Ingat, ini adalah X kosong. Termasuklah ni. Ini adalah Y kosong. Termasuk juga. Jadi untuk lorek, kalau Y sama dengan X per 2 ni, kita akan baca dia Y kurang. Sebab kita dah terbalikkan tadi. Bila kurang, dia akan duduk di bawah ni lah. So kalau kita contoh di atas. Okay, kalau X tambah Y sama dengan 20 ni, kita akan lorek kurang. Iaitu di bawah juga. Tapi kalau nak buat kaedah berlawanan, kita akan conteng belah atas. Dan kita dapati kawasan ini yang sebenarnya. Yang kita nak. Okay? Jadi kita dapat dah markah kat situ. Nah, ni 4 markah. Okey, ni contengan sahaja Yang C tu sebenarnya nak tunjuk. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C kata tentukan bilangan minimum dan maksimum murid lelaki. Faham kan? Minimum ni kecil, maksimum ni paling besar kan? Lelaki maknanya X. Sebab soalan ni pakai X untuk lelaki. Apabila murid perempuan 5, maknanya nilai Y sama dengan 5. Jangan silap, Y memberi maksud Pak Si Y lah. Pergi dekat nilai Y5. Contoh sikit graf awak tu. Mungkin yang cikgu ni agak tak tepat ke. Apa cikgu cuba? Dia berhenti sini, pasal tak? Jangan stop sampai sini je. Turun bawah dulu. Dia berhenti dekat nilai 10. Tapi perasan tak dia ada not minimum dan maksimum. Mesti ada satu lagi nilai. Nampak tak ni? Ni satu lagi nilai Y5. Dekat lorekan, sempadan lorekan yang hujung. Turunkan nilai anak panah di ke bawah, kita akan dapati ada nilai satu lagi, 15. Memberi maksud, ini adalah nilai minimum, kecil. So, awak tulis sini 10 kat ruang jawapan. Ini adalah nilai apa? 15 ni, maksimum. So, tulis dekat ruang jawapan, ini adalah 15. Itu je lah jawapan dia. Sebab biasanya soalan C ni bergantung kepada lorekan. Apa guna kita melorek kalau tak guna info itu? Okay? Nombor 2 pula. Nombor 2 pula dia kata tentukan sama ada syarat yang ditetapkan dipatuhi atau tidak. Maknanya awak kena jawab ya atau tidak semakah. Jika 8 orang murid perempuan, terus pergi intai perempuan Y. Betul? Y sama dengan 8. Jom kita tengok. Ni soalan seterusnya. Ni nombor 8. 8. Okey. Beza 5 dengan 10 ni adalah 5 kan. Kita ada 10 kotak. So satu kotak berapa nilai? Sebab soalan cepu cemas. Satu kotak berapa? Dua kotak mewakili satu je. Okey, dia menjawab soalan di luar kotak tu bagus. Cikgu tanya satu kotak berapa, dia jawab 2 kotak 1. Bagus dah tu. Okey, maknanya satu kotak 0.5. Sekarang cikgu nak 8. Okey, pasal tak 2 kotak 1, maknanya 6, 7. Lepas tu 8. Awak pergi dekat 8 nilai X. Sorry. Minta maaf. Betul lah kan? Nilai X tu Y8. Y kan? Saya silap lah tu. Sekejap. Nilai Y8 bukan begitu. Di Pak Si apa? Pak Si Y. Okey, jom kita pergi. 5, 6, 7, 8. Okey, buat garis putus-putus ke ikutlah. Awak guna pembaris lah ya. Dan kita dapati, baik, tak masuk dalam lorekan pun, betul tak? Maknanya dah nak temu kat mana? Pasal tak sini tergantung. Memberi maksud, adakah mematuhi syarat? Adakah memenuhi apa panggil tu? Yang ditetapkan, syarat yang ditetapkan? Awak jawab je dulu. Tidak. Lepas tu dia jangan kabur. Kalau tergantung dia tidak ni. Tidak. Kalau gantung dia tidak. Dok. Kalau awak jawab dok, dok pula G pula. Macam anjing tu. Jangan awak malu orang kanu je. Okay? Jangan guna dok. Tidak. Okay?
Lepas tu jawab sebab apa. Cikgu ajar ayat dia tadi. Sebab apa tu? Titik ni apa? Luar dia. Titik ni di luar kawasan berlorek. Jangan tulis di luar kawasan. Di luar kawasan outstation. Awak lah outstation Di luar kawasan berlorek. Lorek tu kena semput. Ganda-ganda tu kataan berlorek tu kena ada. 2 markah. Senang tak sajuk ni nak skor? Senang kan? Set. Nang. Beres. Okay, ingat reminder cikgu untuk soalan ni. Di mana kita kena jadikan Y sebagai perkara rumus. Take note sikit kat situ. Buat sikit sticky note. Kan selalu pergi DIY beli-beli kan. Buat sticky notes. Okay. Negeri 9. Kita ada pukul berapa sekarang? 9.30. Okay. Ada setengah jam lagi. Sekejap nak pergi negeri 9. Soalan negeri 9 ni apa beza dengan lain? Sekejap cikgu tengok. Okay. Soalan ni mengguna pakai tidak kurang. Cikgu bagi teknik. Boleh? Dia kata, biasalah dia akan ada 2 pun boleh ubah. Kalau cikgu akan buat gini balik. Kita kan mudah lupa. Okay. Bilangan peserta lelaki bila baca tu tulis lalu X tidak kurang. Apa maksud tidak kurang? Ingat pesan cikgu. Perkataan kurang, okay, kita selalu tulis dia dengan nilai kurang, dengan simbol kurang kan. Tapi bila ada perkataan tidak di depan, kita akan Jadi besar, kita akan terbalik. besar sama dengan. Jadi dia akan jadi lebih besar sama dengan. Senang dah nak ingat gini. Rasa-rasanya. Senang kan? Jadi kita akan buat bilangan peserta lelaki adalah tidak kurang, maknanya X lebih besar sama dengan separuh bilangan peserta perempuan. Perempuan dia guna huruf Y, betul? Bila separuh nak tulis ganda. Satu Satu per per dua. dua. Kalau tulis 1/2 gini lah. Siap ke gana? Y per 2. Ramai akan careless buat begini. Sebab tu cikgu galakkan nampak je separuh. Guna boleh ubah untuk perempuan ke tu, lelaki ke, dia guna huruf apa? Per 2 lalu. Tak payah nak buat 1/2 kat depan. Awak akan tertinggal huruf nanti. Percayalah. Okey? Itu satu. Lagi ada tak maklumat lain lagi? Cikgu. Ya. Kalau buat 1/2 Y salah Betul. Mana ada salah matematik. 1/2 Y betul lah. Tapi cikgu memesan ni kalau ada orang tu tidak ingat. You buat gini ingat tak apa. Sebab dia hubungan ni kan darab. Darab sebenarnya satu darab Y boleh je letak atas. Cikgu ingatkan takut terlupa. Awak kan panik. Kena scan kat pintu masuk dewan pun panik dah. Tek. Bunyi pula kat badan awak. Betul tak? Ke debor? Debor kan? Betul. Okey. Boleh bang. Tak ada masalah. Okey. Ada selagi ketaksamaan. Cikgu perasan soalan ni, kalau awak jawab, awak tengok, mesti awak rasa maklumat tak cukup. Sebab soalan ni cikgu rasa adalah soalan yang berkait. Jadi sebenarnya yang satu lagi ketaksamaan dia tu, dia kait dengan soalan sebelum. Dia sebenarnya dia cover pasal jumlah. Jadi take note sikit. Tolong catat semua. Ini adalah maklumat dia. Jumlah lelaki dan perempuan dia adalah 248. Ni dia tak diberi dalam soalan ni. Jadi kalau awak jawab soalan negeri 9, awak jawab daripada awal, awak akan perasan maklumat ni ada. Ni kita ambil ikut tajuk kan. Cikgu rasa dia duduk kat bahagian C lah ni. Pasal tak kalau soalan bahagian C dia berkait kan. A dia tanya tajuk lain, B dia tanya tajuk lain, C dia tanya tajuk lain. Dia berkait. Jadi hati-hati. Okey. Jom sekarang soalan ni beza dia dengan soalan lain satu lagi adalah graf dia tak bagi skala. So cuma dia cover je. Pada kedua-dua paksi. So awak kena buat kosong. Bila 40 tu maknanya 40, 80, 120, kena ganda 40. Dan jangan lupa pesanan cikgu kena apa? Garis. Kena buat sengat, kena buat garis dan kena label. Baik tak tu? Baik Hujan-hujan ni, awak study, beli kopi banyak-banyak sikit, kemaman kan daerah kopi, apa tu study mat. Memang padulah. Okey, label.
Ya, macam itulah. Tapi jangan lupa Y tu. Okay? Cikgu tolong awak buat. Cikgu akan tolong awak buat. Okay. Kalau 248 ni hati-hati molek. Sebabnya cikgu perasan 240 kat sini. Macam Pak CN ni kan. Ni 240. Kalau cikgu tambah lagi 40, 280 kan. Bagi pelajar yang lemah lagi nak cari 248 mana. Sekejap saya tolong garis dulu. Okey. Awak kena cari beza dulu. Okey, 40 beza dia kan. Ada 10 kotak. So satu kotak kecil tu berapa? Berapa? 2 je. 4. 2 salah. 2 kena atur kopi kan saya. 4 ikut. 2. Sebab beza dia 40. Dia ada 10 kotak. Maknanya satu kotak kecil tu adalah 4. Jadi kalau cikgu nak cari 248, betul tak? Kita ada 10 kotak. Kalau Dok Lin nak bayang buat gini, 10 kotak. 10 kotak sama dengan 40. Awak tulis gitu. Satu kotak. Cikgu tulis kotak ke katak tu? Kotak Okey. So 40 bahagi 10. 40 bahagi 10 apa? 4. Awak buat gini kalau awak blank lah biasa. Ada 10 kotak kecil. Kalau kita buat ni 280 tolak 240 bahagi 10. Betul kok tu. Tapi cikgu tolak dah. Cikgu tolak dah lah dapat 40 tu. Betul dah tu cara awak tu. Maknanya awak cari beza kan dua ni. Cikgu dah already congah. Saya kan cikgu matematik. Okey, so awak satu kotak kecil ni 4. Jadi kalau cikgu nak 248 berapa kotak? Satu kotak 244. Dua kotak lagi 248. Pangkah sini. Sekejap. Pangkah tu kena molek Jangan main buat je, kena pangkah. Bagi jelas. Jangan cikgu pasang pelajar kecil-kecil pakoi nak buat. Jangan. Bukanlah jangan. Besarkanlah, tak apa. Jelaslah. Okay, jadi dekat Pak C X pun kita buat gitu. Dekat Pak C Y pun kita buat gitu lah. Pergi dekat 248. Okay, cikgu label habis 120, 160. Lepas tu tambah lagi. Tambah lagi 240. Jadi 200. Sini 240. Dah cukup. Kita kena naik lagi kan. Sebab tu masa nak buat tu planning penting Plan molek. Sekejap Okay, jadi sini 200 apa? Tambah 40 lagi 280 kan? Kalau cikgu nak cari 248, 2 kotak. Pangkah. Lepas tu ambil pembaris. Jeling dulu. Ada sama dengan dot? Ada. Okey, ambil pembaris. Jangan macam cikgu pula. Cikgu dok guna pembaris. Boleh? Lepas tu yang tadi tu. Ni cikgu nak ingatkan sokmo ni. Yang garis ni. X sama dengan Y per 2. Ingat pesan cikgu. Kalau kita nak buat garis lurus, kita mesti jadikan Y tu perkara rumus. So kalau cikgu ubah Y, formula ni dia akan jadi Y sama dengan 2X kan? Pesan tak? Tapi simbol dia tu asalnya lebih besar sama dengan sini kan? Kita akan tulis gini kan? Tapi kalau kita baca dari Y, kita akan tulis dia kurang sebenarnya. Ini hati-hati. Cikgu remind ni benda yang sangat common mistake pelajar buat. Jadi bila Y kurang sama dengan 2X, maknanya kita lorek kurang nanti. Okay? Jadi buat dulu. Kalau dia nak imagine, buat jadual nilai. Jadi bila buat jadual nilai, yang ni cikgu pada kita buat jadual nilai Y sama dengan 2X. Bila buat Y sama dengan 2X, kalau boleh congok je lah. Sebabnya kalau X kosong, Y kosong. Kan? Buat satu dulu. Sebab jadual nilai tu pemeriksa tak mau cek pun. Kosong. Bila X, saya kata ambil jauh sikit satu lagi kan. Okay, bila X. Tapi dengan syarat Y cukup muat. Bila X cikgu ambil 120 katakanlah. Bila 120 darab 2, 240 kan. Jadi ada tak dia paksa Y? Ada. Bila ada, lulus. Tapi katakanlah cikgu ambil, ni cikgu kata panjang. Cikgu pun ambil lah 280. Okay, awak tengok cikgu 280 memberi maksud cikgu kena darab dengan 280 kan. So kita akan dapat 560. Lepas tu kita keling kat Pak CY. Ada tak 560?
tidak ada. Bila tidak ada, jangan buat. Kayak gidok muat. Jadi minta kata graf lain nak tambah tepi. Tak boleh gitu. Jangan buat perkara begitu. Jadi guna pakai nilai yang muat dalam graf ni. So kita kena cari nilai yang kecil sikit. So cikgu nampak kalau cikgu guna nilai yang kecil sikit, cikgu ambil 120 dapat 240 kan tadi kan. Bolehlah. Pangkah. Lepas tu keling. Ada sama dengan tak? Ada. Garis. Okay? Boleh tak? Rasanya berguna tak teknik itu? Lepas tu lorek. Lorek tu guna teknik macam cikgu beritahu tadi lah. Tapi jawapan ni kita dapat macam ni lah. Cikgu terpulang. Tapi ingat lorekan tu mesti hujung ke hujung kena. Mesti pakai pembaris. Jangan color. Awak dah lagi nak ngala dalam matematik. Jangan. Jangan conteng pun tak boleh. Kena buat lorekan yang anggaran saiz tu comel lah. Cikgu ni alah. Bukan cikgu dok comel. Garisan dok comel. Okey. Jadi kita pergi soalan yang ketiga tu. Biasanya pelajar lemah kat situ. Tidak erti nak jawab. Berdasarkan graf, bagi 120 orang peserta perempuan. Cikgu nak tanya. Cikgu. Ya. Ada orang nak faham pasal kotak-kotak tu. Oh, nilai nak cari gana. Kajuan nilai ke? Jadual nilai ke? Yang macam nak dapat 4 tu. Gini. Oh, nak dapat 4 satu unit tu. Ni satu kotak kecil ni Betul tak? Okey, kalau nak dapat 4 ni gini sebenarnya. Okey. Dok semestinya keluar soalan ni, tapi awak kena faham matematik dia macam tu. Kita akan keluar sebiji. Sejibun tu tak ada, tapi dia akan cuba awak tengok Cuba awak tengok beza antara dua skala ni. Ni memang kelemahan pelajar cikgu perasan. Memang lemah. Ada yang lemah lah kat sini. Tak apa. Sempat lagi nak faham. Okay, ni 40. Di sini 80 kan? Okay. Ada pelajar tadi dia khabar ke cikgu, dia buat step, dia buat nombor besar, tolak nombor kecil. Boleh, tak ada hal. Boleh je buat gitu. Sebab dia takut terlupa. Betul lah tu. So dia buat dulu 80, tolak 40. Okay. Sebab apa dia tolak? Sebab dia nak cari beza. Sebab apa? Sebab 120 tolak 80 pun 40 juga. Sama. Pilih mana-mana. Bahagi. Bahagi ni bahagi apa? Kan pasal ada kotak kecil ni ada 10. Pasal tak? Mesti 10-nya. Tak ada tiba-tiba SPM 2025 dia buat 9 je. Tak ada. Memang tak ada macam tu. Memang 10 standard. Okay? So, bahagilah dengan 10. Sebab apa kita bahagi 10? Sebab kita nak tahu satu kotak kecil ni nilai dia berapa. Okay? Jadi kita dapati beza dia 40. Bahagilah dengan 10. Jadi potong memotong dapat 4. Maknanya satu kotak kecil ni apa? 4. Apa maksud 4? Okay, pasal tak dia punya sempadan ni 40. Kalau cikgu tambah 4 jadi berapa? Sila jawab. Okay, tambah lagi 4, 48. Tu maksud dia. Okay, katakanlah cikgu ada, cikgu saja ubah suai sikit Cikgu ada sini. Cikgu guna skala ni sekejap. Okay, cikgu ada kat sini 50 dengan 100. Katakanlah cikgu guna skala ni. Okay, macam mana step dia nak cari berapa nilai satu kotak kecil tu? 100. Kita buat kan 100. Tolak 50. Tolak 50. Bahagi berapa? Bahagi 10. Okay. Jadi 100 tolak 50 kan 50 kan? Betul tak? Jadi potong memotong. Dapat berapa satu kotak? 5. Jadi satu ni nilai dia 5. Itu maksud soalan ni. Jadi 50 kena tambahlah 5. 55. Tambah 5 lagi 60. Tambah 5 lagi 65. Itu maksudnya. Okey? Boleh? Lepas ni kalau keluar soalan gini, cari beza dan bahagi 10. Kalau awak blank nak plot. Ni kemahiran memplot graf. Okey, cikgu buat balik yang asal. Okey, cikgu harap penjelasan cikgu jelas. Kalau rasa keliru, boleh PM tepi. Betul kerana cikgu pesan nanti. Okey, beres. Kita dah dekat soalan nombor berapa itu? Kita nak cari julat ni. Okey, jom. Cikgu teruskan soalan yang bawah tu. Dia kata berdasarkan graf, okey, bagi 120 orang peserta perempuan X ke Y anak-anak?
Sila jawab. Y. Bagus. Contoh yang lalu. Y. 120. Maknanya giga paksi Y. Okay, tapi baca soalan dulu sampai habis lah Tentukan julat. Bila sebut julat, mesti dia nak nilai yang lebih daripada 1. Okay, macam cikgu buat tadi. Pergi dulu dekat paksi Y, cari dulu 120. Okay, pasal nak tepat-tepat ada 120. Bawa anak panah tu ke garisan tu kena dekat lorekan tu. Yang ni cikgu dah tepat sikit lah sebab cikgu dah guna pembaris. Tapi bila kena je garis tu turun ke bawah. Tu maksud dia turun ke bawah. Okey, lepas tu bila turun ke bawah baca kat paksi X berapa. Lepas tu perasan dok. Sini ada se. Awak jangan lupa kat tepi ni. Kalau awak jumpa gerah begini, sini se, sini pun ada got se lagi. Gitu maksud dia. Turun ke bawah juga. Ni cikgu guna nilai cikgu ni lah tak tepat ni boleh? Saya nak terangkan kat awak dulu. Nanti awak buat tepat-tepat. Okey. Tadi kita belajar satu nilai kotak kecil 4. Betul? Masih dia nak guna. Sekejap saya padam dulu. Satu kotak kecil adalah 4. Jadi, andai kata anak panah merah cikgu ni berhenti dekat kotak ke 1, 2, 3, 4. Berapa nilai di sini? Tadi 4 untuk 1. Kalau berhenti dekat kotak ke-4, berapa nilai? 56. Yang cikgu ni dah tepat sebenarnya mungkin jawapan dia 60. Tapi cikgu tunjuk kat awak Okay, so sini 56. Sebab cikgu dah tepat sebab apa? Sebab cikgu dah guna pembaris. Okay, satu lagi jangan lupa ada sini juga. Dia berhenti dekat 2 kotak. Bila 2 kotak, 120 tambah 4, 124. Tambah 4 lagi, 128. Cara nak tulis julat, ingat pesan cikgu, buat begini. 56 duduk depan, 128 duduk belakang, paksi apa? X. Buat simbol macam ni. Siap, inilah julat. Julat ni macam memanglah range kan in English. Ni adalah maksudnya dari nombor berapa ke nombor berapa. Inilah maksudnya julat. Okay? Jangan tulis gini. Ada pelajar tu dia buat assessor, dia buat gini. 56. Lepas tu dia buat pula lagi. Begini. Cikgu boleh ulang semula tak? Saya dah faham. Tak faham. Betul ke betul? Laju ke? Lapor dah ni, ada burger tak saya? Okey, tengok sekejap Saya ulang balik dari awal. Okay. Dia kata nilai Y berapa tadi soalan ni? Nilai Y 120, betul? Jadi tugas awak yang pertama, pergi dekat paksi Y yang bernilai 120 tu, buat garis putus-putus, temukan sempadan lorekan yang pertama. Mana nampak tak? Ni kawasan kita lorek tadi kan? Temu je sini, turun ke bawah. Sebab apa turun? Bukan turun memanglah ke bawah dok. Mana ada turun ke atas. Okey, turun ke bawah. Awak baca berapa nilai yang pertama tu. Dan cara bacanya ikut soalan. Macam soalan ni satu kotak kecil nilai dia 4. Betul? Cikgu tulis satu kotak kecil nilai dia 4. So, kalau kertas awak dia turun dekat 4 kotak katakanlah. So 4 darab 4 16 kan. Sebab satu kotak kecil 4 kan. Cikgu ada 4. So 16. Tapi cikgu kena tambahlah dengan 40 ni. Kalau tak faham juga awak buat kira sesa. 40 campur 4, 44. Tambah 4 lagi 48. Tambah 4 lagi 52. Tambah 4 lagi 56. Begitulah. Tapi sebenarnya jawapan dia 60. Tapi awak buat tepat lah nanti. Awak buat je. Saya dapat 60. Betul. Memang jawapan dia 60. Saya dapat ni saya tunjuk sebab gerah saya lah. Gerah cikgu tak tepat. Okey. Lepas tu pula awak kena keling juga sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni jangan lupa. Sebab sebelah kanan ni adalah nilai dia 120 juga. Awak turun ke bawah juga. Turun ke bawah memang kita kena guna pembaris lah ni Turun ke bawah dan dia berhenti dekat 2 kotak selepas 120. Okey, jadi 120 tambah 4, 124. 124 tambah 4, 128. Okey, faham situ? Lepas tu cara nak tulis jawapan, cikgu ajarkan adik-adik. Tulis dulu nombor kecil depan.
Tulis dia nombor kedua ni belakang, nombor besar. Paksi apa dia jatuh tadi? Paksi X. Lepas tu buat simbol kurang sama dengan, ni kurang sama dengan. Gabung, ingat. Kalau julat begini sila gabung. Jangan tulis satu-satu. Masuk satu-satu tu awak tulis gini. Jangan tulis gini. Maksudnya awak tak gabung. Cikgu. Yep. Memang ia akan buat yang apa nombor mula lepas tu kurang sama dengan X. Memang begitu. Memang akan. Lepas tu ada orang tanya, bukan ke julak maksimum tolak minimum? Tak, ni tajuk lana sayang. Jangan campur tajuk. Julat tu julat tajuk sukata serakat. Ya? Okay? Tapi cikgu sebenarnya daripada awal tadi 248 tu datang dari mana? 128 ke 48? 248. Ya. Mana 248 sayang? Mana 248? Oh, 248 tu. Mesti awak tertinggal saya kabur tadi. Sebenarnya soalan ni tidak cukup maklumat. Sebab dia adalah soalan yang berkait. Bila soalan berkait, dia duduk bahagian apa? Soalan bahagian C, cikgu. Ya. Jadi cikgu yang buat modul ni, Cikgu Fatihah, dia ambil soalan ni hanya untuk tajuk ini. Mungkin soalan mula-mula dia tajuk lain. Jadi info yang ini tak ada. Yang ni cikgu suruh awak catat tadi kan. Mesti awak ditanda dia. Mesti awak. Betul tak? Okay. Jadi cikgu dah tambah dia kan yang ni kan. Kan? Buat salah pun. Okey je. Siapa pergi tanda kena bayar RM1. Gitu. Tapi sebenarnya yang ni jawapan ni 60. Kalau awak buat tepat dengan kertas graf. Saya tunjuk tadi tu sebab saya tak buat tepat. Sebab saya tak guna garis pembaris. Okay? Beres? Dah dekat pukul 10. Sekejap, saya tengok soalan yang pelik-pelik sikit. Soalan tak pelik. Kita yang memelikkan soalan tu. Okey, sekejap. Cikgu. Yup. Cari soalan. Saya duk jumpa soalan yang macam kalau you nak macam contoh garis tu, ya putus-putus. So kita kena ambil lebih ataupun kurang. Saya macam confused dekat situ. Betul. Cikgu perasan tidak ada dalam modul ni. Tapi dalam soalan pra. Bincang lagi soalan pra. Ada. Ada dalam soalan pra. Sekejap saya charge sekejap bateri. Bateri pun dah habis. Okey. Tak apa. Sekejap saya cuba soalan yang agak yang keuntungan dia perasan. Awak tengok soalan sekejap ya anak-anak. Awak buat semua dah ke ni? Soalan modul ni? Belum. Okay, cuba awak tengok soalan perak. Bukan soalan perak. Soalan PPT KL nombor 15. Cuba tengok dulu. Nanti cikgu mari mula soalan sini. Soalan 15. Dia lain sikit. PPT KL pertengahan tahun nak. Ni Terengganu, ni KL yang ni. PPT KL. Kejap bukan KL, dia belik sikit tau soalan ni. Terengganu punya graf ni. Ni Terengganu punya atas. Minta maaf, pening dah. Ni ini. Dengar tak suara saya? Dengar Dengar. Okey, yang ni kita buat yang ni Kita ulang kaji balik. Walaupun ni soalan pertengahan tahun Terengganu. Okey, dia kata seorang tukang kayu menghasilkan X buah meja. Okey, maksudnya pemboleh ubah dia X meja, Y kerusi. Betul? Okey. Dalam apa? Dalam seminggu. Betul? Okay. Kos penghasilan sebuah meja ialah 80. Maknanya untuk buat meja RM80 lah. Apa kita baca dulu soalan. Kita tahu nak benda. Okay. Dan kerusi berapa? 60. Mesti ada pasal duit-duit ni kan. Jadi ni adalah syarat-syarat dia. Jadi jumlah. Jumlah mesti apa? Tambah. Okay. Meja apa? X. Tulis lalu atas. Kerusi apa? Y. Ingat pesan cikgu selebih-lebihnya simbol apa? Kurang sama dengan. Ingat lebih
Se ada kat depan, terbalikkan 6,000. So bila dia melibatkan duit ni, kos ni, perasan tak? X tu adalah bilangan dengan Y kan? XY adalah bilangan. Jadi ini adalah kemahiran awak untuk mendarab juga. Jadi awak kena darab dululah. 80 untuk meja ni kena darab dulu dengan X. So dia akan jadi 80X. Sebab apa? Sebab meja berapa biji tak tahu. Sebiji RM80. Jadi gana-gana pun kita kena darab. Okay. Tambah sebab dia jumlah kan. Okay. Lepas tu, lepas meja apa? Kerusi. Kerusi cikgu nampak sini 60. 60 sebiji. So kita ada Y biji. Gitu. Okay. Lepas tu dia kata selebih-lebihnya. Maknanya kurang sama dengan 6,000. Okay. Untuk soalan begini, perasan tak besarnya nombor? Perasan tak Jadi dalam periksa saya nasihatkan awak tulis dulu yang besar ni. Lepas tu kalau awak nak kecil boleh. Kecil lah. Kalau macam ni mula-mula cikgu potong dulu kosong-kosong tu. Step ni tak apa nak tunjuk pun. Tapi final answer kena bagi tahu Lepas tu kalau nak kecil dengan sifir 2 semua sekali boleh je. Bahagi dapat 4. Sini dapat apa? 3. Sini akan bahagi 2 dapat 300. Jadi, cikgu, kalau dok kecil pun tak apa kak? Okey, gini. Dok kecil tak apa. Cuma bila dia menyukarkan kita bila kita nak lukis gerah kaki. Sebab nilai besar. Okey, faham Sebab apa menyukarkan kita kan maknanya kita bermain dengan nombor besar-besar lah. So sini awak tulis 4X. 10 dapat ke? Memang saya bahagi dah 10 tu. Saya potong kosong tu bagi 10 lah. Okey? Okey. Ingat matematik kadang-kadang kena buat magic. Okey? Magicnya adalah potong kosong belaka. Itu bahagi 10 lah tu. Okey, so 4X tambah 3Y kurang sama dengan 300. Nampak tak? Kecil lah sikit. Okey? Dapat nombor 1. Yang kedua, jumlah minimum. Ingat pesan cikgu, kalau minimum kita biasa dengan kurang. Tapi untuk tajuk ini adalah kita kena terbalikkan dia. Jadi berbesar sama dengan. Meja dan kerusi memberi maksud kita kena tambah. So macam mana kita nak tulis tu? X. Jom sama-sama saya. X apa? X tambah Y. Lebih besar. Sama dengan lebih besar daripada 50. Kacang je kan? Nampak tak? Pattern X tambah-tambah ni mesti ada. Betul tak? Okay. Next. Bilangan meja. Apa bilangan meja? Huruf apa dia pakai? Tulis lalu atas. X. Selebih-lebihnya. Cikgu kata lebih mesti lebih besar. Tapi bila ada se depan dia akan jadi kurang sama dengan. Okay. 2 kali bilangan kerusi. 2 kali 2 darab. Kerusi apa? Y. Jadi kita nak tulis ganda anak-anak. Cikgu apa dah terlebih. Tapi cikgu buat ke bawah ni Jadi X. Apa nak buat? Cepat. X selebihnya 2 Y2. Y per 2. Y per 2? Ya ke tu? 2 kali bilangan. 2Y. 2Y. Gigi tanda tertinggal. Okey. Okey, beres So 3 ketaksamaan dia nak. So 1 yang tadi, ni yang kedua, ni yang ketiga. Ingat pesan cikgu, conteng di ruang jawapan. Kalau awak conteng macam cikgu ni, awak tak dapat markah. Kena salin balik dekat ruang jawapan. Walaupun awak tulis ayat merayu, maafkan saya pemeriksa. Saya tidak mampu menulis di ruang jawapan. Awak tak akan diberi markah juga. Okey? Okey, jom. Soalan seterusnya. Disuruh cikgu nak tanya. Boleh, memang awak bertanya pun. Cepat. Memang tak apa ke guna pensel dalam exam kayak gini? Okey, boleh. Tetapi guna pensel yang berkualiti. Sebabnya dia orang kan akan scan soalan dan jawapan awak. Andai kata awak guna pensel jenis magic tu, tulis je 2 hari hilang dah awak. Habis awak kosong markah. Ada pensel gini gitu, jangan beli. Beli yang power lah 2B kan, yang memang tahan lasak lah. Dan digalakkan pen lah. Pen ni sebenarnya awak takut sebab takut salah. Awak takut tu sebenarnya mindset awak dah takut.
Jadi mindset awak biar betul. Gitu. Kalau tulis pen ni yakin sikit lah. Ada juga pen yang seminggu hilang. Ada je. Contoh. Tapi sebenarnya boleh je pensel dan digalakkan pen, cuma jangan guna correction pen. Kalau salah, potong je satu gitu. Kalau salah jangan buat gini. Contoh salah tulis kurang pula. Jangan buat gitu bang. Potong belaka, tulis balik. Jangan malas. Ibaratnya kita nak beritahu kat pemeriksa betapa telitinya saya menjawab peperiksaan. Gitu. Boleh? Cikgu, mechanical pencil boleh guna Pensel petek mechanical pencil kan pensel petek. Boleh. Tapi maksud cikgu jangan guna yang bukan 2B lah leads dia tu. Boleh je. Tapi saya galakkan begini. Tak tahu cikgu awak pesan atau tidak. Kalau dia hafal lah cikgu pesan lah. Mechanical pencil untuk plot-plot memang sangat disarankan lah sebab dia tepat awak. Tapi untuk menggabungkan awak plot tu, contohlah tajuk graf awak kena ready pensel biasa, pensel batang. Sebab dia boleh layan je untuk sambung tu. Kalau mechanical pencil, kalau awak tekan antara garisan ni, lepas tu salah, tiba-tiba terlajuk sikit ke, bila awak padam, awak perasan tak ia akan bekah? Perasan tak? Lepas tu bila awak nak buat kali kedua, jadi tak? Dia akan ikut bekah tu pula. Jadi saya galakkan untuk plot memelot atau untuk yang confirm lah tak salah tu, mechanical. Lepas tu sambung tu guna pensel batang biasa lah. Batang. Pensel batang biasa plot saya tak galakkan tajam sangat. Sedang-sedang aja. Sebab supaya tak tajam sangat, tak tumpul sangat. Jangan tumpul sangat bang. Tak kira awak nak plot tu, dah lah graf tu kecil kotak dia. Jadi tersasar jauh. Jangan gitu. Sayang soalan senang. Jangan susahkan dengan technical issue. Faham tu Boleh? Okey. Yang ni cikgu galakkan dekat awak. Bagus. Duk hafalah ke tu? Itu bukan duk hafalah malu-malu miau malam ni. Tak bunyi suara ke? Kita hafalah tu. Ke? Kita hafalah ke? Okey, jom kejap. Saya hafalah. Isin lalu. Jangan pipi dia nanti. Masuk hafalah semua nanti kau. Okey, jom kita tengok soalan ni. Soalan ni cikgu nak tekankan soalan C je sebenarnya. Okey, cikgu lukis dulu graf. Bentuk graf kat awak. Nanti awak buat semula boleh? Saya buat je dulu 50. Okey, garis. Sebab apa 50 ni? Sebab X tambah Y kan? Okey, ni X tambah Y 50. Lepas tu kita ada 4X tambah 3Y sama dengan 300 tu. Awak perasan dok besar nombor dia kan? Okay, cikgu contoh sini lah dulu. 4X tambah 3Y sama dengan 300. Kalau dapat soalan begini, gana-gana pun binalah jadual nilai. Jadual nilai ni tak perlu pun dekat ruang jawapan. Cukuplah awak conteng kat ruang soalan awak. Okay? Dapatkan 2 titik. Sebab cikgu kata apa? 2 titik dah cukup untuk dapatkan 1 garis. Kalau cikgu, saya rajin cikgu. Saya ada masa banyak lagi nak buat. Buatlah sampai 10 titik pun boleh. Lagi tepat. Tu maksud cikgu. Tapi kalau awak rushing lah, cikgu dok deng lah, tapi cikgu nak jawab kat soalan ni. Cukup memadai 2 titik. Jadi, dapatkan titik yang mula-mula cikgu kata X yang paling kecil. Kosong lah. Bila X kosong, maknanya awak ganti nilai ni kosong. So 3Y sama dengan 300, Y sama dengan 100. Yang ni ikutlah nak guna shift soft ke, nak congok ke. Terpulang. Lepas tu tengok, ada tak kosong 100? Tengok dulu. Kalau dapat jawapan tu kena tengok dulu. Ada tak kosong 100? Ada. Okey, plot kosong 100. Okey, lagi kalau saya ambil nilai Y plot kosong. Jadi perasan tak nilai X tu akan jadi macam point kan? Elakkan dapat point-point. Cari nombor yang macam kena je. So cikgu pun cari nilai lain. Cikgu nak nilai berapa? Sebab nilai X berapa awak rasa sesuai? Cikgu guna berapa yang tadi? 60 Okey, kita try nilai Y X 60. So bila X 60, nilai Y dia akan jadi, saya conteng kat sini Sebenarnya kan untuk pengetahuan awak, cikgu sangat tak suka guna kalkulator. Guna jugalah, tapi banyak congok sikit. Gitu.
So Y 20. Ni cikgu tunjuklah pengiraan sikit. Jadi ni tak penting pun dalam pengiraan ni sebab dia tak minta pun Awak conteng kat kata kotor je. So 60, 20. So pergi kat 60, ni pun padam lah. Pergi kat 60, 20 plot. Okay. Plot. Sekejap saya bersihkan ni dulu. Ingat dalam periksa tipu padang tu kena beli pemadam yang berkualiti Bukan cikgu tak benarkan beli kat DIY tapi pastikan dia getah yang berkualiti. Sebab bila padang awak nampak. Ni cikgu tak tepat ni sebab agak tak jelas. Jadi 60 temukan dengan 20. Okey, lepas tu yang tadi tu 100 tu tadi kan. Okey, ambil pembaris, sambung. Sekejap saya sambung. Sambung tu jangan berhenti sampai situ je. Sambung lagi ke bawah. Tu maksudnya boleh sambung. Ni cikgu ni tak tepat ni sebab cikgu dah pakai pembaris. Awak mesti tepat sampai ke hujung. Sebab kat gigi awak salah lorek. Okey, ada satu lagi garis adalah garisan Y sama dengan X per 2 tadi. Ni dah boleh padam. Kita ada satu lagi nilai Y sama dengan X per 2. Okey, cikgu tulis sini. Kalau cikgu guna warna kuning nampak tak? Try. Nampak. Y sama dengan X per 2. Nampak tak? Nampak? Okay, buat jadual nilai lah. Nampak. Kalau tak sure lah buat jadual nilai. Sebab jadual nilai ni confirm jawapan akan betul. Okay, guna kosong dulu. Kosong. So, plot kosong. Cari satu nilai lagi. Okay, katakanlah cikgu kata hujung. Carilah hujung. Kalau ambil 80, nilai Y jadi 40. So bila 40 ada lagi kan dalam graf kan, ada apa? Mudahlah. Lepas tu garis. Dan kita akan dapati nanti bila awak buat latihan lorekannya di sini Okay. Tapi pastikan betul dulu 4 garis dan juga X besar kosong, Y besar kosong. Okay, yang cikgu nak ajar awak adalah soalan C tu. Soalan yang kedian tu. Sekejap. Ni soalan dia. Dia tanya keuntungan sebuah meja. Ni memang memerlukan awak fikir sikit. Dia kata keuntungan sebuah meja ialah 40. Sekejap cikgu pergi kat soalan tu. Ni. Keuntungan sebuah meja ialah 40. Meja apa? X ke Y? X kan? Okey. Dan keuntungan sebuah kerusi Y adalah 20. Daripada graf. Jadi gana-gana pun awak kena refer graf. Daripada graf, dia kata cari jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh jika bilangan meja. Ingat pesan cikgu, cek dulu. Meja adalah X. 30 unit. So pergi dekat graf tu, pergi cari 30. Cari dekat X tu 30. Okay. Awak pergi ambil pembaris awak pergi dekat graf 30 ni, yang cikgu ni memang tak tepat lah sebab cikgu tak guna pembaris Awak pergi kat 30. Okay, awak pasal tak temu kat garisan sempadan ni. Bertemu je garisan sempadan ni, pantul dia kat tepi sebelah Y. Kita akan dapati kena dekat Y berapa tu? Berapa nilai Y tu? 20. Jadi soalan tanya keuntungan. Keuntungan dia adalah, macam nak buat? Kalau nak tahu keuntungan, kita kena darab lah. Sebab dia kata satu kerusi, tadi dia kata satu meja dulu. Satu meja ni Pak Siap kan? Satu meja RM40. So kita ada berapa meja ni? 30. Darab lah. Kita kena tambah sebab ni nilai duit kan? Okay, berapa kita dapat bila meja 30? Kita dapat Y 20. Maknanya nilai kerusi 20. Dan kerusi keuntungan dia RM20. Perasan tak? Cikgu darab tu sebab ini adalah untung, ini adalah bilangan. Depan ni bilangan. So bila cikgu tambah, cikgu dapat jawapan. Saya silap ke 30 darab 40 tambah, cikgu silap kat sini. Berapa biar untung tadi? Bilangan sebuah kerusi. 20. Cikgu ada silap. Siapa tahu apa? Titik maksimum ke?
Betul. Pasal tak? Yang cikgu ambil ni adalah Minimum. minimum. Dia nak keuntungan apa? Maksimum. Jadi, adakah 20? Bukan. Awak kena panjangkan lagi ni. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Temukan dekat sini sempadan ni. Dan pantul ke tepi. Kita dapati nilai Y dia 60. So, dekat sini bukan 20, 60. Kalau soalan tanya minimum, yang ni betul. Tapi kalau soalan tanya maksimum, yang atas. Pasal tak? Dari nilai X yang sama, kita ada dua jawapan. Minimum, maksimum. Jadi oleh kerana dia nak maksimum, inilah pengiraan dia. Sebab apa yang ni tak berubah? Sebab yang ni ada satu nilai je. Jadi awak kena kira dua-dua ni 30 darab 40 tambah 60 darab 20. Awak akan dapat nilai berapa? Siapa dah kira? Berapa keuntungan dia? Cepat, tolong cikgu kira. 280. Ya ke? Hati-hati. Bukan tambah. Darab dulu. Berapa? 2400. 2,400 ringgit. Settle. Sebab apa cikgu berani tulis RM kat depan? Sebab keuntungan. Keuntungan ni mestilah duit kan? Betul tak? Jadi praktis soalan yang berbentuk begini. Kalau kita masih lemah dekat part hujung tu. Sama juga dengan perak punya ni. Soalan perak ni dia menjerut leher. Menjerat awak dengan soalan C. Iaitu dalam 4 markah. Ya ni. Jadi nak cikgu buat ke? Cikgu tunjuk cara boleh? Nanti awak buat comel Okay. Bila cikgu buat contoh cikgu buat garis lurus tu. Dia berbentuk beginilah. Cikgu conteng ni gambaran dia Sebab kita tak ada masa dah. Masa sangat mencemburui. Okay, saya try lah buat contengan dulu. Okay, katakanlah awak dapat lorekan begini. Untuk soalan perak, inilah lorekan dia lah. Okay, cuba tengok soalan C. Dia kata Encik Chan membelanjakan 400 untuk novel. Jadi awak kena tahu dulu novel X ke Y. X. Okay, 250 untuk buku cerita. Buku cerita apa? Y kan? Adakah perbelanjaan? Bila tanya adakah tu, awak jawab ya atau tidak pun dah 1 markah tu. Jadi dia tanya, adakah perbelanjaan Encik Chan memuaskan? Sangat senang soalan ni. Awak pergi kat Pak Si X, koordinat 400 dan awak gabung dengan koordinat Pak Si Y 250. Awak pergilah. Pergi kat soalan tu, kat graf awak kayak gini, awak buat comel kayak gini. Kalau cikgu ni cikgu dah buat tepat Contoh cikgu buat 0, 100, 200, 300, 400. Okay. Cikgu nak temukan dengan Pak Si Y 250. Saya label dulu. Awak pergi 400 ini. Awak temukan dengan 250. Ni 200, ni 300. So 250 akan berada di tengah-tengah. Okay. Dan kita akan dapati, nanti awak buat comel-comel, sebenarnya dia duduk di luar. Bukan duduk dalam lorekan tu. Jadi bila duduk di luar, adakah dia memuaskan? Tidak. Jawab dia tidak. Okey. Berikan justifikasi anda. Kerana berada di luar kawasan lorek. Okey, kerana titik lah. Ingat pesan cikgu, kalau dia melibatkan koordinat macam ni, kerana apa? Titik berada di luar kawasan berlorek. Kerana titik berada, cikgu duk nak eja dah. Okey, di luar kawasan berlorek. Dia tulis comel lah Kalau tulisan macam cokor boya tu, praktis comel sikit lagi. Bulat-bulat gitu. Okey? Boleh Okey. Cikgu rasa kita dah cover banyak benda. Dan cikgu rasa praktis lagi. Kalau rasa memerlukan, kita orang tolong lagi. Especially soalan-soalan yang simple begini. Buat. Jangan salah. Sebab ni sebenarnya ketaksamaan lah ni. Macam soalan Johor. Rezeki awak ni kalau dapat soalan begini. Buat.
Dan ingat pesan cikgu, baca soalan tu betul-betul dan jawab soalan last tu baik-baik. Okey, anak-anak kemaman, saya doakan dan saya redha ilmu saya ni untuk awak guna pakai. Cuma doakan kami guru-guru diberi kesihatan yang baik. Okey? Jadi cikgu doakan semoga berjaya. Dan insyaAllah kita ada lagi hujung minggu ni kan? Betul tak? So saya Betul. kejap cikgu stop presenting dulu. Dia dah jadi hang sebab anak-anak kemaman dah masuk dalam jumlah berapa tu? Apa orang ni? 200 Okey. Cikgu minggu depan cikgu nak cover bab berapa? Minggu depan sayang. Minggu depan nak Minggu pergi depan slow. paper tu. Ya Allah. Ya Allah, anak murid aku. Tak adalah. Minggu depan, bukan minggu depan, esok dan lusa seterusnya ada. Cuba tengok betul-betul jadual tu. Ada. Okay? Beres. Okay, cikgu rasa itu saja dari saya malam ni. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Kalau rasa nak tanya tele personal. Okay? Jangan lupa malam Terima kasih esok. cikgu. Jangan lupa malam Terima kasih esok. cikgu. Terima kasih 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 cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.